Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbil fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin bika ya rabbal alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna asbahna nusyiduk wa nusyidu hamalata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa rasuluk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya boleh kita berjumpa dalam kesempatan kali ini dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dan tepat untuk dapat memahami message yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap hadis dan sunnah yang diriwayatkan kepada kita. Moga Allah Subhanahu wa taala juga membuat kita keluar daripada tempat ini semakin kita cinta kepada baginda Nabi, semakin besar juga niat kita untuk memahami dan mempelajari hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kembali dan merujuk kepada apa yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh para ulama kita untuk memahami dan menjelaskan atau menilai hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam tegang sangat tuan-tuan. Apa kabar semua? Ramai saya nampak wajah-wajah yang berseri-seri dan bersemangat untuk mempelajari dan mendengarkan apa yang nak saya sampaikan pada hari ini, membuat saya semakin gemetar lah tengok tuan-tuan. Ada Ustaz Firdaus yang hebat, ada Ustaz Hazim, ada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang lain juga, yang saya yakin mereka mempunyai background yang cukup untuk memahami ilmu agama dengan tepat dan juga berusaha untuk mendapatkan gambaran yang sebenar dalam ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya minta izin untuk perbincangan yang akan saya sampaikan ini tidak terlalu rendah sehingga orang awam saja pun memahami perkara tersebut, juga tidak terlalu tinggi sehingga hanya eksklusif untuk orang-orang yang punya background hadis saja. Apa yang nak saya sampaikan ni tuan-tuan dan puan sekalian adalah pertengahan di antara kedua-dua tahapan tersebut. Saya tidak ingin kita keluar daripada sini kemudian kita tak dapat apa-apa, tak ada take away istilahnya. Apa yang kita hadir dalam ini, karena Ustaz bincang terlalu teknikal lah, terlalu dalam sangat, atau terlalu ringan sangat pun sehingga kita dengar macam aku dah dengar berkali-kali perkara tu. Macam kita pun merasa wasted datang dalam majlis ini. Saya yakin tuan-tuan datang dari pelbagai tempat dan alhamdulillah semangat kita untuk menuntut ilmu yang menghimpun kita pada hari ini. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang nak saya sampaikan ini adalah hanya ringkasan saja, atau orang Arab sebut dia sebagai khututul aridah, hanya sebagai garis-garis besar saja berkenaan dengan apa yang saya sebutkan di dalam buku saya. Adapun detail berkenaan dengan apa yang saya sebutkan, contoh-contoh dan lain sebagainya, tuan-tuan boleh dapatkan dalam buku tersebut. InsyaAllah apa yang kita tanyakan, kemudian apa yang menjadi soalan dalam minda kita selama ini, boleh didapati dalam buku ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu adalah mukaddimah yang nak saya sampaikan. Saya sekarang ni tengah nak relax sekejap sebab masih nervous juga depan tuan-tuan ni. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang pada hari ini tuan-tuan adalah bincang tentang buku fiqh hadis. Tuan-tuan, masih ada tempat lagi di depan ni? Siapa nak masuk? Nah, fokus perbincangan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan sekalian adalah buku saya bertajuk Fiqhul Hadis, Fiqh Hadis. Buku ini saya nak tegaskan bahawa buku ini bukan untuk orang yang sudah punya
pandangan tertentu berkenaan dengan ilmu hadis. Buku ini ditujukan untuk orang yang masih nak meneroka dalam ilmu hadis dan masih membuka peluang pada diri dia bahwa mungkin ada di sana perkara-perkara yang belum saya tahu dalam ilmu hadis. Walaupun saya sudah belajar mustalah hadis berpuluh tahun, walaupun saya sudah membaca atau jurusan Quran dan Sunnah dalam universiti tertentu, ataupun walaupun dia sudah membaca banyak kitab-kitab hadis dan dengar ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah dalam ilmu hadis. Apabila Anda memiliki pemahaman tertentu berkenaan dengan ilmu hadis, maka buku ini tidak sesuai kepada Anda. Sebab apa yang Anda baca mungkin tidak seperti mana yang Anda faham berkenaan dengan ilmu hadis yang selama ini Anda telah ketahui. Akan tapi kalau tuan-tuan masih ingin meneroka ilmu hadis dan masih membuka peluang bahwa di sana ada perbincangan-perbincangan yang mungkin belum saya tahu, ada perkara-perkara yang mungkin belum disentuh, maka buku ini hanya membuka pintu saja. Saya tak mengatakan tuan-tuan lepas baca buku ini pakar dalam ilmu hadis dan sebagainya. Tak, hanya membuka pintu saja. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini saya juga akan memberikan kunci-kunci tertentu berkenaan dengan usul atau menjadi asas epistemologi dalam buku ini. Apa sebenarnya pandangan yang saya pegang dalam perkara-perkara yang saya sebutkan dalam buku ini. Buku ini secara am tuan-tuan adalah bincang tentang perkara-perkara yang spesifik, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum keseharian kita dan kebanyakannya adalah menjadi perbincangan. Misal, hukum tentang jika hari raya jatuh pada hari Jumat, adakah gugur kewajiban kita melaksanakan salat Jumat ataukah tidak? Itu adalah perbincangan spesifik berkenaan perkara tersebut. Lalu juga apa hukum, mengapa mazhab Syafi'i misalkan menetapkan bahwa kunut adalah sunat di dalam salat subuh, padahal ada hadis daripada Anas ibnu Malik diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa Nabi hanya berkunut 1 bulan kemudian tinggalkan. Kemudian pelbagai perbincangan-perbincangan yang lain berkenaan dengan hukum-hukum fiqh. Menurut saya perkara itu tuan-tuan boleh baca di rumah sambil bersandar di sofa kita, sambil tengok TV atau sambil berbaring-baring, lalu kita baca, dan insya Allah perbahasan yang saya sebutkan ringan-ringan saja. Saya berusaha untuk memberikan yang ringan sebagai kesimpulan bagi perbahasan yang terlalu panjang kalau saya nak uraikan dalam buku ini. Nah, pada kesempatan kali ini tuan-tuan, saya nak bincangkan satu perkara, dan kita akan boleh bincang selepas ini, soal jawab selepas ini, tentang apa sebenarnya asas pemikiran saya, asas pilihan saya apabila saya membincangkan satu-satu perkara. Nah, yang pertama adalah tuan-tuan, saya nak mengatakan bahwa buku ini juga tidak untuk menyerang satu-satu kumpulan atau menyalahkan mana-mana pandangan. Akan tapi kalau nak menyalahkan satu pandangan, maka yang saya salahkan adalah dalam buku ini pandangan yang cetek dalam melihat hadis. Pandangan yang terlalu bermudah dalam menilai hadis ataupun dalam memahami hadis. Sebab ilmu hadis sangat-sangat complicated. Ilmu hadis sangat-sangat sophisticated, sehingga perbincangan berkenaan dengan kesahihan hadis tidak semudah ABC, tidak semudah plus 1 sama dengan 2, tidak semudah sikoh plus sikoh makna sahih. Begitu juga dalam perbincangan tentang hadis, kandungan hadis pun tidak semudah hadis ni sahih maknanya sunat, hadis ni lemah maknanya tidak sunat atau tidak boleh dilakukan. Nah, pandangan yang simplistik macam ni yang saya coba bincangkan dan saya coba tentang, tuan-tuan. Saya yakin kita sekarang sudah memasuki era kebangkitan dalam ilmu hadis yang sebelum ni kita masih terkial-kial apabila orang cakap hadis ni sahih, hadis ni lemah, kita pun kemudian katakan, you siapa nak cakap macam tu? You siapa katakan hadis ni palsu? Akan tapi zaman sekarang sikit-sikit kita sudah faham bahawa memang betul tak semua hadis sahih, memang betul tak semua hadis boleh terus diamalkan. Akan tapi ada satu disiplin ilmu tertentu yang dapat membantu kita untuk pahami bahawa hadis ini sahih, benar-benar sahih dan boleh diamalkan. Hadis ini dhaif dan tidak boleh diamalkan. Memang ada ilmu tersebut, ilmu yang kita sebut sebagai ilmu kritik hadis,
Bukan saya sebut ilmu mustalah hadis. Sebab ilmu mustalah hanya pembukaan saja, tuan-tuan. Ilmu mustalah hanya mengajarkan kita istilah-istilah. Nama pun mustalah kan. Hanya mengajarkan kepada kita bahwa sahih maknanya apa, dhaif maknanya apa. Sebab dia hanya mentafsir istilah. Nama pun mustalah. Nak memahami makna, apabila makna istilah-istilah teknikal yang digunakan oleh alul hadis, dan kita cuma nak menafsirkan apa makna perkara tersebut, itulah ilmu mustalah. Ilmu yang dapat menilai kandungan hadis dan menilai kesahihan hadis adalah ilmu naqd hadis, ilmu kritik hadis. Nah, tuan-tuan perempuan sekalian, secara am, setiap perbincangan dalam buku ni, Ustaz, depan Ustaz Ashraf. Secara am, tuan-tuan, buku ni terbagi menjadi dua. Setiap perbincangan dalam buku ini terbagi menjadi dua. Perbincangan yang pertama adalah berbincang tentang status kesahihan hadis. Jadi setiap kita bincang hadis, saya akan berbincang pada bagian yang pertama adalah adakah hadis tersebut sahih ke atau tidak sahih. Ini adalah perbincangan yang pertama. Selepas itu, kita akan perbincangan berlanjut dengan pemahaman kita berkenaan dengan hadis tersebut. Kalau dia sahih, adakah pemahaman kita sahih? Kadang kan tuan-tuan, hadis itu sahih, tapi kita faham tak sahih. Kita tak betul dalam memahami hadis sahih tersebut. Dan yang sahih adalah, macam mana kita tahu bahawa hadis tersebut sahih atau sahih, pahaman kita sahih tak sahih adalah apabila kita cross-check pandangan kita dengan pandangan para ulama yang telah disepakati keilmuan dia. Baru kita tahu bahawa hadis tersebut sahih ke atau sahih apa, betul ke tak betul pemahaman kita berkenaan dengan hadis tersebut. Nah, okay. Makin ramai pula, saya semakin nervous pula, tuan-tuan. Ada Ustaz Nawawi pula. Apa khabar, Ustaz? Okey. Saya ulang lagi, tuan-tuan. Perbahasan saya dalam setiap perbincangan saya dalam setiap perbahasan dalam setiap tajuk dalam apabila membincangkan hadis, saya bagi menjadi dua, yaitu perbincangan berkenaan dengan kesahihan hadis dan perbincangan berkenaan dengan pemahaman hadis. Dan saya tak boleh katakan bahawa Ustaz maknanya bagi perbincangan menjadi dua, perbincangan tentang sanad dan perbincangan tentang matan. Saya rasa tak ada perbezaan sanad dan matan. Sebab perbincangan kita berkenaan dengan sanad berkait rapat dengan matan. Siapa yang bawa matan kalau bukan sanad? Orang-orang yang ada dalam perawi dalam sanad tersebut kan. Jadi tak boleh ada istilah bahawa hadis ni sahih matan dia, sanad dia, kemudian matan dia dhaif, atau hadis ni dhaif sanad dia tapi matan dia sahih. Dan ini menurut saya adalah satu common mistake yang kita buat dalam perbincangan ilmu hadis. Sebab tak ada matan kalau tidak disampaikan oleh perawi yang terdapat dalam sanad. Kesalahan dalam matan adalah kesalahan yang dibawa oleh perawi dalam sanad. Justru saya lebih suka gunakan bahawa perbahasan saya dalam setiap perbincangan adalah perbincangan berkenaan dengan status kesahihan atau authenticity, dan juga perbincangan yang berikutnya adalah berkenaan dengan pemahaman atau macam mana kita memahami kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Nah, apa yang saya sampaikan ini telah disebutkan sebelumnya oleh Imam Ali Ibn al-Madini, guru Imam Bukhari, apabila beliau berkata, "At-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilm wa ma'rifatur rijal nisful ilm." Kita memahami tafaqquh, kandungan hadis adalah setengah ilmu, dan mengetahui rijal yang membawa kandungan hadis tersebut, menyampaikannya kepada kita daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah ilmu yang lain. Kalau kita fokus ke salah satu saja, maknanya kita hanya punya setengah ilmu saja. Kita mesti komprehensif dalam memahami hadis Nabi, yaitu aspek siapa yang membawa hadis itu kita kaji, dan yang kemudian adalah selepas kita memahami dan memastikan siapa yang membawa hadis tersebut, maka kita kena faham apa yang terkandung di dalam sebenarnya message yang nak disampaikan dalam hadis tersebut apa. Jadi tafaqquh fi ma'anil hadis satu perkara, dan juga ma'rifatul rijal adalah perkara yang lain. Dan saya galakkan tuan-tuan, apabila membincang tentang hadis, dua-dua aspek ni kena masuk.
Kita jangan beri pemberatan ke salah satu aspek saja. Tak akan ada pernah dalam perbincangan ulama terdahulu mereka hanya fokus ke matan hadis sahaja atau dalam kandungan kepada tafaqquh fi ma'anil hadis saja. Tentu setiap kali bincang tentang tafaqquh mereka akan fahami dulu sebelumnya betul ke hadis ini daripada Nabi. Penat-penat kita takwil, penat-penat kita istinbat daripada hadis itu, ternyata last hadis ini sebenarnya bukan ucapan Nabi lah. Nah, apabila kita dua aspek ini kita pahami dan kita combine dalam setiap pemikiran kita, insya Allah kita akan dapat pemahaman yang lebih tepat berkenaan dengan hadis Nabi. Ini adalah asas pertama dan terpenting dalam perbincangan saya berkenaan dengan dalam fiqh hadis. Justru tuan-tuan akan dapat perbincangan setiap satu hadis, saya akan bincang terlebih dahulu aspek kesahihannya terlebih dahulu. Lalu kemudian selepas itu perbincangan berlanjut kepada aspek hukum atau perbincangan dalam hukum dalam hadis tersebut, apa sebenarnya, macam mana sebenarnya kita fahami kandungan hadis itu mengikut manhajiyah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, karena terbagi menjadi dua bagian nih, apa kata pada hari ini kita bincang tentang dua aspek itu saja. Aspek kesahihan dan juga aspek pemahaman. Yang pertama berkenaan dengan aspek kesahihan. Tuan-tuan akan dapati bahwa perbincangan saya dalam buku ini selalu merujuk kepada penilaian ahlul hadis. Jadi ini aspek paling simple, dan tapi kita akan nampak dalam perbincangan agak leceh sikit. Secara am tuan-tuan, kalau kita nak berbincang tentang satu ilmu, kita kena rujuk kepada ahlinya kan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantazri sa'ah. Kalau kita rujuk kepada tokoh yang salah, akan melahirkan pandangan yang salah. Justru dalam hadis, terutama dalam aspek kesahihan hadis, aspek rujukan menjadi perkara yang paling penting, teman-teman. Kita kena rujuk orang yang tepat dalam berbincang kesahihan hadis ni. Hadis ni hukum dia sahih ke tak sahih? Siapa yang kita kena rujuk? Tentulah ahlul hadis, betul kan? Justru Imam Muslim dalam kitab Tamyiz, akhir kitab Tamyiz, alhamdulillah kita dah khatam, siapa yang hadir kelas saya tu, kita khatam kitab Tamyiz, dan di akhir perbahasan Tamyiz, Imam Muslim mengatakan, "I'lam rahimakallah anna sina'atal hadis wa ma'rifata asbabihi minas sahihi was saqim innama hiya li ahlil hadisi khassah." Ketahuilah wahai sahabat sekalian, kata Imam Muslim, bahwa ilmu hadis, sina'atul hadis, berbincang tentang disiplin ilmu hadis dan mengetahui sebab-sebab yang menyebabkan hadis tersebut sahih ataupun dhaif, maka dia mesti hanya dirujuk kepada ahlul hadis sahaja. Tak ada bidang lain atau tokoh-tokoh lain walaupun hebat sehebat mana dalam bidang-bidang tersebut, misalkan dia pakar dalam tafsir, tak boleh dirujuk dalam penilaian hadis. Ustaz ni kalau berdoa minta hujan, hari ini juga hujan. Saya nak tanya, sahih ke hadis ni Ustaz? Kenaan dengan innamal a'malu binniyat. Salah orang lah itu cakap. Dalam doa, you minta ke dia. Nak punya anak misalkan, rujuk ke dia. Tanya, Ustaz tolong doakan saya dapat jodoh misalkan, yang belum kahwin. Nak supaya dapat anak atau apa, minta kepada dia. Tapi perkara fatwa, rujuklah kepada pakar fatwa. Kadang dia cuma mustajab saja, tapi fatwa dia tak kuat. Dalam hadis, rujuklah ahlul hadis. Justru Imam Malik selalu mengatakan, saya jumpa di Madinah ni 70 orang yang kalau dia minta turun hujan hari ini, turun hujan juga pada hari ini. Tapi saya tak ambil hadis dia. Dia mengatakan, laisu min ahli. Mereka bukan pakarnya. Tengok para ulama zaman dahulu, tuan-tuan. Kepakaran dan takhassus menjadi rujukan utama mereka. Bincang tentang hadis, rujuk pada ahlul hadis. Bincang tentang fiqh, rujuklah kepada ahlul fiqh. Nah, kita sekarang bincang tentang status kesahihan hadis. Maknanya kata Imam Muslim, rujuklah kepada ahlul hadis khassah. Li'annahum huffazun li riwayatin nas al-arifina biha duna ghairihim. Sebab ahlul hadis inilah yang hafiz dalam riwayat seluruh manusia, dia sudah jaga, tuan-tuan. Dia sudah kaji
Dia sudah nilai huruf per huruf. Kata Imam Ibn Hibban dalam Muqaddimah Sahih, andai you tanya kepada ahlul hadis berapa bilangan hadis dalam berapa huruf, bilangan huruf dalam setiap hadis, dia akan kira. Tak tanya dia, hadis innamal a'malu binniyat sampai akhir tu berapa huruf Imam Ibn Hibban, dia boleh kira kepada kita. Kenapa? Dia sudah pastikan. Dia kira dia penelitian ahlul hadis bukan setakat hadis saja, tapi huruf yang terdapat di situ menjadi perbincangan mereka. Bahkan baris menjadi perbincangan mereka. Bahkan titik pun jadi perbincangan mereka. Sebab beza titik, hukum pun hadis pun boleh berubah, teman-teman kan? Beda baris pun berubah juga hukum berkenaan dengan hadis tersebut. Nah, siapa yang kita rujuk dalam kesahihan hadis sekali lagi adalah ahlul hadis. Dan perkara ini tuan-tuan muttafaq alaih indal muhaddisin wa inda ghairihim. Nak rujuk kepada ahlul hadis dalam kesahihan hadis. Bahkan Imam Ibn Hajar dalam kitab Nukat ala kitab Ibn Salah, dia mengatakan bahkan Imam Syafi'i sendiri apabila berbincang tentang hadis, dia selalu merujuk kepada ahlul hadis. Dalam kita jumpa tuan-tuan, selalu beliau mengatakan hadal hadis la yusbituhu ahlul hadis. La yusbituhu ahlul hadis. Perkara ini, hadis ini tidak disahihkan oleh ahlul hadis. Beliau merujuk kepada ahlul hadis. Apalagi kita yang fik ni kurang-kurang aja kan tuan-tuan. Kitab Toharoh saja kita pernah kuasai, kitab yang lain masih belum kita kuasai. Imam Syafi'i yang mujtahid mutlak pun merujuk kepada ahlul hadis sebab beliau menghargai kepakaran. Nah, soalan kita adalah, saya dalam fiqh hadis selalu merujuk kepada hufaz mutaqaddimin. Apa alasan Ustaz untuk merujuk kepada hufaz mutaqaddimin? Bukan kepada hufaz muasirin yang sekarang ke misalkan. Bahkan saya sering tak setuju dengan pakar hadis yang pada hari ini yang sering menjadi rujukan dan lain sebagainya. Akan tapi saya lebih merujuk kepada pakar hadis yang terdahulu. Alasan saya adalah berasas daripada perbincangan itu juga. Apabila kita merujuk kepada dalam kesahihan hanya merujuk kepada ahlul hadis, bermakna bahwa kita mesti merujuk kepada yang betul-betul pakar dalam bidang tersebut. Dan kalau kita kaji dalam sejarah ilmu hadis, kita akan melihat bahwa ahlul hadis tidak berada dalam tahap kepakaran yang sama. Tuan-tuan, bahkan dalam ilmu manapun kita akan tengok ada tingkat kepakaran yang sama. Tidak memiliki ulama, tidak memiliki tingkat kepakaran yang sama. Ada yang pakar sangat. Dalam hadis, dalam fiqh kita sebut dia mujtahid mutlak mustaqil, gitu kan? Dalam fiqh sendiri ada tingkatan, ada tangga-tangga perbezaan dalam tingkat kepakaran masing-masing. Ada yang mujtahid mutlak mustaqil, ada yang mujtahid muqayyad, ada yang muttabi' saja, ada yang muqallid, betul tak? Dan mereka ulama, bolehkah kita katakan ulama yang tahap muqallid pada hari ini, apabila dia bertentangan pendapat dengan mujtahid mutlak macam Syafi'i, kita katakan ini khilaf kalangan ulama. Ini bukan khilaf, tuan-tuan. Khilaf adalah antara orang yang alim dengan alim. Dengan orang yang punya kepakaran yang sama, kita katakan khilaf kalangan pakar. Akan tapi kalau khilaf antara kita yang jahil dengan Imam Syafi'i, inilah khilaf alim dan jahil. Pandangan jahil la yu'tabar. Ini tak diambil kira. Kita tak katakan ini khilaf hum rijal wa nahnu rijal. Tak, kita di pandangan para ulama terdahulu hum rijal nahnu nisa. Sebab kita tak punya kepakaran apa-apa, kita katakan hum rijal nahnu rijal. Nah, dalam ilmu hadis macam tu juga. Kalau kita tengok tabaqatul muhaddisin, tingkat-tingkatan para ahli hadis, dia bukan hanya dibagi daripada tingkatan zaman saja. Ini tabaqah pertama lahir pada tahun 100 Hijrah hingga berapa ratus Hijrah. Ini adalah tabaqat dari dilihat daripada aspek zaman. Tapi tabaqat juga di kalangan muhaddisin dibagi mengikut kepakaran. Sebagai contoh, murid-murid Zuhri sangat ramai. Muhammad bin Muslim bin Shahab Zuhri, dia punya murid sangat ramai. Akan tetapi, adakah setiap murid-murid Zuhri punya kepakaran dan hafalan yang sama? Tak. Justru Ali ibn Madini, Yahya bin Ma'in mengatakan murid-murid Zuhri boleh dibagi menjadi 10 tabaqat. 10 tabaqat bukan melihat kepada tahun berapa dia jumpa Zuhri, tak. Akan tapi hafalan dia dalam meriwayatkan daripada Zuhri tingkatan berapa? Tingkatan berapa?
Kalangan muhaddisin sepakat, yang paling pakar dan paling tinggi tabaqah pertama dalam meriwayatkan daripada Zuhri adalah Malik ibnu Anas, lalu kemudian Sufyan ibnu Uyainah, lalu kemudian Uqail ibnu Khalid al-Aili, kemudian juga Syuaib ibnu Abi Hamzah, dan tabaqah ni yang kemudian dikeluarkan oleh Sahih Bukhari. Kalau kita riwayatkan, tengok rijal dalam Sahih Bukhari, setiap kali hadis Zuhri disebut, kita tengok siapa yang meriwayatkan daripada Zuhri, mesti daripada tabaqah pertama nih. Kenapa saya tahu tuan-tuan, waktu belajar hadis dulu, setiap disebut Zuhri, saya kumpul dalam satu buku sendiri. Zuhri. Dulu saya tengok macam, semua konsisten macam tu. Imam Bukhari hanya keluarkan perawi hadis daripada Zuhri dari tabaqah pertama saja. Kalaupun turun, dia turun kepada tabaqah kedua. Karena mereka adalah orang yang punya hafalan yang sangat hebat. Justru kalau dia meriwayatkan daripada Zuhri, ni saya ambil. Muslim pun macam tu, dia hanya ambil daripada tabaqah kedua, tabaqah pertama dan kedua, kalaupun turunlah yang ketiga. Tapi yang teruk sampai tabaqah 10 takkan ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab mereka menghargai kepakaran sekali lagi. Ikhtisas dalam riwayat. Siapa yang hafalan dia paling kuat, itulah yang saya ambil. Justru tuan-tuan, kalau kita nak mengkaji hadis pada hari ini, tak cukup kita rujuk hanya ke Taqribut Tahzib, Tahzibut Tahzib dan lain sebagainya. Kenapa? Itu hanya memberikan nilai umum saja, penilaian umum ijmali kepada seorang perawi. Kita akan rujuk, Ustaz, Taqribut Tahzib kata siqah, tapi Bukhari tak keluarkan, maknanya Bukhari ini mestilah Bukhari ini ada sentimen mazhab. Zaman sekarang orang macam itu, tuan-tuan, prejudis kepada para ulama. Bukan, tuan-tuan. Akan tapi apabila Bukhari keluarkan hadis tersebut, dia masuk dalam tabaqah keberapa, dan dia akan masukkan dia mengikut tingkatan kepakaran dia masing-masing. That's why dalam Bukhari kita tak jumpai orang-orang yang meriwayatkan daripada Zuhri terkenal matruk, terkenal dhaif dan lain sebagainya. Kenapa? Dia tabaqah terakhir. Tabaqah terakhir. Imam Auza'i sendiri, seorang imam Ahlus Syam, mujtahid mutlak dalam Ahlus Syam, apabila dia meriwayatkan hadis daripada Zuhri, para ulama mengatakan, kita kurang selesa meriwayatkan daripada dia. Sebab dia bukan tabaqah pertama. Malik, okey. Sebab mereka, sekali lagi tuan-tuan, apabila bincang tentang perawi dan ahlul hadis, mereka bagi tabaqah-tabaqah mengikut kepakaran masing-masing. Begitu juga kita kembali kepada ahlul hadis pada zaman sekarang dan pada sejarah ilmu hadis. Adakah setiap orang yang berbincang tentang kesahihan hadis, lalu kita katakan dia pakar dalam hadis? Tak. Kita kena tengok dia tabaqah keberapa istilahnya. Bukan zaman dia hidup, tapi kepakaran dia dalam hadis macam mana. Kalau dia menyalahi orang yang lebih pakar daripada dia, maka kita katakan sorry, pandangan you tidak, khilaf you tidak dikira. Kita kena ambil yang lebih pakar. Dan kalau kita nak bagi sekarang, siapa yang lebih pakar dalam hadis? Siapa yang lebih pakar dalam hadis? Ulama terdahulu, merekalah yang lebih pakar dalam hadis. Mereka hafal tak macam ulama berikut. Walaupun ulama-ulama berikut ramai yang mencapai darjat hafiz, tapi hifaz mereka tak macam hifaz ulama terdahulu. Tahu dari mana, Ustaz? Saya akan bincang perkara ini terlalu panjang, tuan-tuan. Nanti sampai pagi pun tak habis. Kita akan duduk dalam satu kelas sendiri, dalam kelas tertutup. Kemudian kita akan nampak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ulama terdahulu menghafal lebih kuat daripada ulama yang kemudian. Dan untuk tuan-tuan pastikan perkara ini, banyak-banyaklah baca tarajum rijal ni. Saya cadangkan tuan-tuan baca, rujuk ke Siyar A'lam Nubala ke, dalam tabaqat muhaddisin ke dan lain sebagainya. Tengok pakar-pakar terdahulu macam Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini, Abu Hatim Ar-Razi, kemudian ramai ulama-ulama terdahulu, kita akan nampak macam mana mereka menghafal hadis. Lalu bandingkan dengan tarajum ulama selepas mereka. Kita akan nampak hifaz mereka jauh macam langit dan bumi. Sebab kalaupun mereka hafal tuan-tuan, tapi Ustaz, dia hafal ratusan ribu, Ustaz. Cara hafal kita lain dengan cara hafal mereka, melahirkan natijah yang berbeza. Kata Imam Ibn Hajar, tuan-tuan buka kitab Ibn Hajar,
apabila beliau berbincang tentang hifaz Imam Ibnu Katsir. Dia katakan Ibnu Katsir hifaz dia hifzul fuqaha, bukan hifzul muhaddisin. Hifz fuqaha fokus kepada matan. Mengikut bab-bab, bab taharah, bab salat, bab dan sebagainya. Dia hafal kutub sitah, kita tak nafikan hafal kutub sitah. Tapi cara pemahaman macam ni, penghafalan macam ni berbeza dengan ulama terdahulu yang menghafal mengikut abwab rijal. Fulan syuyukhnya siapa? Mengikut syuyukh. Dengan cara mengikut syuyukh kita boleh nampak ilal, silap dalam riwayat. Tapi kalau kita mengikut hafalan mengikut fuqaha, kita tak tengok silap. Kenapa? Memang fokus kita bukan silap. Kita fokus kepada mutun. That's why dia masuk dalam bab solat mengikut matan. Dalam zakat mengikut matan. Tapi fuqaha muhaddisin zaman dahulu dia tak ikut abwab fiqhiyah. Dia mengikut nusakh daripada guru-guru dia. Zuhri an Salim an Abihi jadi satu bab. Jadi satu kitab bahkan. Hafal ni semua kita boleh tahu. Hanya inilah riwayat Zuhri daripada Salim an Abihi. Orang lain kalau dia tersilap yang sepatutnya diriwayat Zuhri an Sa'id al-Musayyab an Abi Hurairah, kita kan disilap. Kenapa? Saya sudah hafal semua riwayat Zuhri an Salim an Abihi. Justru mereka boleh tahu ini khata', ini khilaf, ini waham. Kenapa? Semua riwayat saya sudah kumpul dalam satu buku dan saya sudah hafal. Dalam satu ketika, Ali Yahya bin Ma'in pernah datang. Terlihat dia sembunyi-sembunyi, tuan-tuan. Dia tengah menghafal riwayat daripada Aban Ibn Ayyash Ar-Raqashi daripada Anas Ibn Malik. Padahal riwayat ni adalah riwayat terkenal maudhu'. Khata' semua, munkar. Tapi dia hafal. Hafalnya pun sembunyi-sembunyi. Orang nampak, wahai Yahya, kenapa you menghafal riwayat daripada Aban Ibn Ayyash, padahal you sendiri katakan Aban matruk. Dia katakan, saya hafal bukan macam awak. You hafal hadis berbeza dengan cara saya hafal. Saya hafal perkara ni, riwayat ni, Aban an Anas, agar nanti kalau ada orang riwayatkan tersilap, sepatutnya riwayat Aban an Anas, dia katakan Sabit an Anas, saya boleh kata khata' anta. Sebab ni hadis terdapat dalam hadis riwayat Aban an Anas. Sebab riwayat Sabit an Anas pun sudah dikumpul, tuan-tuan. Dia dah tahu Sabit an Anas semua siqah, masuk dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Justru cara kita menghafal zaman ni pun, kalaupun kita hafal, tidak sama dengan para ulama dulu hafal. Mereka menghafal fokus kepada riwayat, pembagian riwayat tersebut, sehingga mereka boleh tahu khata' dan sahih dalam riwayat setiap perawi. Agar lebih mudah, tuan-tuan, pembagian kepakaran dalam ilmu hadis, saya nak rujuk salah seorang ulama besar ahli hadis zaman sekarang, yaitu Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Beliau menulis dalam banyak buku dia, antara lain dalam kitab Fatawa Muqbil bin Hadi, Fatawa Hadisiyah dia. Beliau mengatakan bahawa ulama hadis sepanjang sejarah boleh dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah naqid. Naqid maknanya pakar dalam kritik. Ulama yang sampai kepada darjat ni, mereka punya kemampuan untuk mengeluarkan illah dalam hadis yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Mereka juga punya kemampuan untuk secara ijtihad mutlak mereka menetapkan bahawa hadis ini syaz. Sebab mengetahui hadis syaz, kita kena kumpul seluruh riwayat. Dan kumpul seluruh riwayat pada hari ini muta'azzir. Sudah mustahil. Sebab ramai isnad tersebut tak sampai lagi pada kita. Kalau seorang macam Abu Hatim yang sampai kepada darjat naqid, dia mengatakan hadis ni syaz, kita terima. Sebab dia mustahil mutlak. Dia sudah kumpul semua riwayat. Dalam satu riwayat, tuan-tuan, Abu Hatim pernah duduk di kalangan ahlul hadis, lalu dia mengatakan, man istata'a an yugrib alayya falahu dinar. Siapa yang mampu menyampaikan kepada saya riwayat gharib, saya bagi dia duit 1 dinar. Apa riwayat gharib, tuan-tuan? Maknanya, saya sudah hafal semua riwayat Syu'bah, saya dah hafal semua riwayat Malik, saya sudah hafal semua riwayat Zuhri, saya hafal semua riwayat Sa'id bin Musayyab, semua di kepala saya.
You boleh sampaikan satu hadis yang saya tak punya, temannya gharib, saya bagi duit. Kata Abu Hatim, niat saya adalah agar ada orang yang katakan saya punya hadis, lalu saya ambil, saya pergi jumpa guru tersebut yang menyampaikan hadis nih. Sebab dia sangat syahwat ulama dalam kumpul hadis, teman-teman, sangat-sangat besar. Hidup mereka untuk hadis, makan pun dah tak ingat lah. Bahkan kawin pun kadang tak ingat lagi, teman-teman. Ulama uzzab ramai. Kenapa? Mereka lebih suka untuk kumpul hadis, nikmatnya kumpul hadis nih. Justru dia katakan, siapa yang boleh kasih saya hadis gharib, saya kasih duit 1 dinar. Famastata'a minhum ahad an yughriba alaih. Dia cakap, tak ada satu orang pun, kalangan ahli hadis, tuan-tuan besar-besar, ulama-ulama besar, tak ada satu orang pun boleh sebut saya satu hadis gharib. Apa makna dia? Semua hadis dari kepala dia. Zaman sekarang tak boleh ada orang cakap macam itu. Ya kan? Maknanya juga, hadis semua sudah terkumpul, tuan-tuan, dia sudah hafal kepala dia. Tak ada satu hadis pun yang hilang. Dan pada masa yang sama juga, teman-teman, ini menunjukkan hafalan ulama terdahulu yang sangat kuat, yang sangat hebat. Ini adalah darjat tabaqah ulama yang kita sebut sebagai naqid atau nuqad. Mereka kalau sebut katakan hadis ni gharib, kita terima. Kenapa? Dia sudah kumpul semua riwayat. Kalau dia sebut hadis ni syaz, kenapa? Kita terima. Kenapa? Dia sudah kumpul semua riwayat. Kalau dia sebut hadisnya sahih, maknanya kita terima. Kenapa dia sudah kumpul riwayat? Mungkinkah Ustaz nanti ada hadis, ahli hadis belakangan, jumpa illah yang tak dijumpai oleh hadis zaman dahulu? Mustahil. Kalau tuan-tuan tengok riwayat cara para ahli hadis kumpul hadis, mustahil. Takkan ada keluar pandangan macam tu. Kita cuma spekulasi saja. Mungkinkah Ustaz? Mungkinlah. Ihtimalat aqliyah lah hududalah. Semua spekulasi logik kita tak akan ada batasannya, sebab kan tak ada hadnya. Tapi secara realistik dalam ilmu hadis mustahil. Kalau hadis sudah disahihkan oleh ulama terdahulu, mereka senang-senang lah, Ustaz, tuan-tuan, dia katakan hadis ini sahih sebelum buat comprehensive study berkenaan hadis tu. Dan isnad pada zaman mereka lagi banyak daripada isnad di zaman kita. That's why Imam Bukhari katakan, saya hafal hadis 100.000 hadis sahih, 100.000, 200.000 hadis tak sahih. Sekarang kumpul 100.000 hadis sahih. Isnad saja pun tak terkumpul. Apalagi sampai 300.000 hadis, isnad semua. Tak. That's why, apa yang tiba kepada kita, isnad bukan hadis. Sebagiannya tidak lagi ada pada hari ini. Nah, berikutnya tuan-tuan, kata Syekh Muqbil Hadi, yang pertama nuqad. Orang macam ni, kata beliau, hanya kalangan mutaqaddimin saja yang kita dah bincang hafalan mereka ni. Bukhari, Muslim, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian sampai ke Daruqutni, mereka lah nuqad mujtahid mutlak dalam bahasa fiqh kita. Yang berikutnya, kata Syekh, adalah tabaqah naqil. Hanya setakat menukil sahaja. Mereka tak punya kemampuan secara independen, secara istiqlal untuk mengeluarkan illah dalam hadis. Mereka hanya menukil, kata Yahya bin Ma'in, hadis ni syaz. Kata Ali bin Madini, hadis ni ma'lul. Kata si fulan, hadis ni ma'lul. Dan lain sebagainya. Mereka tak punya kemampuan secara istiqlal untuk menyebutkan hadis ni syaz, munkar, ma'lul dan sebagainya. Kenapa? Sebab mereka tak punya keluasan riwayat macam yang dimiliki oleh kalangan tabaqah nuqad. Orang yang macam ni, kata Syekh Muqbil, adalah Baihaqi, lalu kemudian Zahabi, lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Suyuti dan lain sebagainya. Mereka hanya menukil. Kalau mereka menukil daripada kalangan nuqad, kita terima. Tapi kalau mereka menetapkan hukum sendiri, ini kita kena tawakuf. Pastikan hukum yang mereka tetapkan nih bertentangan dengan ulama terdahulu ke tak. Kalau bertentangan, kita katakan you telah bertentangan dengan big boss. Maksudnya orang yang lebih tinggi daripada you menyalahi pandangan you. Justru mana yang kita ambil mutaqaddimin, sebab mereka nuqadul hadis. Layer yang ketiga, tabaqah yang ketiga adalah bahis. Inilah orang zaman sekarang. Sehebat apapun kemampuan orang zaman sekarang dalam menilai hadis,
tak lebih daripada tabaqah status dia bahis. Researcher, peneliti, boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tanda bahawa dia betul adalah selari dengan nuqad terdahulu yang hafal. Tanda bahawa dia silap adalah apabila menyalahi kandangan orang yang lebih pakar. Kenapa? Sebab mereka hanya setakat bahis. Pandangan bahis yang layer ketiga ni tuan-tuan, sekali lagi macam pandangan naqil. Kalau dia secara istiqlal, secara independen menetapkan kesahihan hadis, kita kena tengok terlebih dahulu. Ini selari dengan mutaqaddimin ke tak? Layer yang nuqad ke tak? Kalau selari, okey. Kalau tak selari, minta maaf. Sebab kita menghargai, tak khususkan sekali lagi, kita menghargai kepakaran. Dan kalau bertentangan antara orang yang betul pakar dengan orang yang kurang pakar, kita ambil yang pakar. Tuan-tuan, boleh tak? Tuan-tuan ni merasa macam saya sudah Google, Ustaz, di dalam internet, sebenarnya untuk mengobati, untuk buat pembedahan jantung ni simple je. Kita buka belah dada dia, lalu kita buka, kita buat satu pembedahan, dan saya rasa saya boleh buat lah, Ustaz. Pada masa yang sama pakar kata, you gila ke? Mati orang buat macam tu. Nah, ini khilaf kalangan ulama. Kita kena terbuka dalam khilaf ni. Zaman sekarang kita kena terbuka dalam khilaf. Khilaf kalangan ulama saya terbuka, tapi khilaf antara orang pakar dengan bukan pakar, saya rasa tak diambil kira lah orang pakar. You ada tauliah ke untuk bincang tentang pembedahan orang ni? Tak ada apa-apa. Kita tak ambil kira pandangan tersebut. Begitu juga dalam hadis. Dalam hadis kita sayang ghiyab manhaji kita sampai kita tak boleh bezakan mana yang pakar, mana yang tak pakar. Saya pernah baca satu buku yang berbincang tentang status hadis solat tasbih. Penulis mengatakan hadis ni khilaf kalangan para ulama. Satu kumpulan ulama, yaitu Ibn Hajar dan lain sebagainya, sampai yang zaman sekarang, ulama zaman sekarang mengatakan hadis ini sahih. Satu kumpulan lagi, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Jauzi dan Abu Hatim katakan dia dhaif. Khilaf. Lalu saya tarjih. Oh ya, ilaha illallah. Khilaf pakar tak apa. You tak tengok kan dia ada Ahmad bin Hanbal di sini. Dia nuqad, naqid. Cukup satu orang pun dia katakan ini khilaf pakar dengan orang bukan pakar berpuluh-puluh, you cakap tak apalah. Tapi saya tak ambil. Kenapa? Nakid dah cakap macam ni. Kalau ada seorang pakar, tuan-tuan, pakar dalam bedah cakap, ni tak boleh buat macam ni. Obat dia mesti macam tu. Kita ni beratus-ratus orang cakap apapun kita tak didengar, tuan-tuan. Betul tak? Dia bukan pakar. Rujuk kepada pakar dia. Gitu dalam hadis. Kita kena rujuk kepada siapa yang pakar dalam hadis, satu orang pun dah cukup dah. Tapi ulama kemudian katakan dia sahih, tetap dia bukan pakar. Rujuk pada para pakar. That's why, itulah pegangan saya dalam buku ini. Dan kalau ada masa lagi tuan-tuan, saya akan tunjukkan bukti-bukti yang lain untuk menunjukkan bahawa kita ni hanya debu saja di kalangan para ulama muhaddisin zaman dahulu. Justru semakin tinggi kita dalam ilmu hadis, kita akan sampai kepada perasaan semakin kerdil kita di hadapan para ulama terdahulu. Semakin jahil kita dalam ilmu hadis, semakin kita merasa mendabik dada, katakan hum rijal wa nahnu rijal. Syekh Muqbil lagi, saya nak rujuk tuan-tuan, satu ucapan dia sangat baik. Satu ucapan sangat baik, beliau mengkaji hadis sejak lama dan sudah sampai kepada beberapa fasa-fasa hidup. Fasa hidup beliau yang pertama adalah beliau macam tadi. Hum rijal wa nahnu rijal. Saya mustahid, dia mustahid. Kadang saya menyalahi mereka, para ulama terdahulu, kadang saya setuju dengan mereka. Itu fasa dia yang saya rasa pertama. Berikutnya dia sudah tarik pandangan tersebut. Apa ucapan beliau? Tuan-tuan boleh tengok ke kitab beliau bertajuk Gharatul Fasl. Gharatul Fasl, dia adalah satu buku yang ditulis untuk rad Ali Ridha, seorang muhakkik zaman sekarang yang suka mentahqiq hadis dan menilai hadis mengikut pandangan dia. Dia katakan Ali Ridha, you cara salah, cara macam tu. You suka i'tirad kepada ulama-ulama terdahulu. Silap, dia cakap macam tu. Ucapan beliau sangat baik, tuan-tuan, buka muka surat 108. Dia berkata, wa ana a'jab
Wa ana a'jabu liman yata'aqqabu Daruqutni wa yaqul qultu akhta'a Daruqutni. Saya sangat heran kepada orang yang zaman sekarang suka menentang Daruqutni. Dia mengatakan, menurut pandangan saya, Daruqutni silap. Zaman sekarang orang semua menurut pandangan. Pandangan you kalau pakar kita ambil kira, pandangan you tak pakar buat apa pandangan you kita sebutkan. Dia katakan qultu wa ana a'jabu liman yata'aqqabu Daruqutni wa yaqulu qultu akhta'a Daruqutni. Ad-Daruqutni allazi luqiba bi amiril mu'minin wa qala fihi al-Hafiz az-Zahabi wa anta idza qara'ta kitabahu al-ilal tandahish wa yatulu ajabu. Ni Daruqutni men, dia cakap istilah kita lah. Ni Daruqutni men yang Amirul Mukminin fil hadis, yang Zahabi sendiri katakan kalau you baca kitab Ilal dia you akan kagum-kagum. Kitab Ilal Daruqutni tuan-tuan berapa jilid? Berapa jilid Sadat Nawawi? 14, 10 rasanya. Setiap satu hadis beliau akan uraikan. Ini khilaf fulan dalam riwayat tersebut, khilaf fulan dan beliau tulis buku ini ditulis oleh murid beliau Abu Bakar Barqani. Dan beliau jawab soalan ini dari hafalan dia. Tak rujuk buku. Berjilid-jilid. Kita baca tu pun tak boleh habis. Macam mana kita nak hafal? Justru kata Zahabi, kalau kita baca Ilal Daruqutni, kita akan terkagum-kagum. Macam mana orang punya otak macam ni? Boleh hafal macam ni. Boleh tahu ilal dalam hadis tersebut. Tahu apa masalah dalam hadis tersebut dan lain sebagainya. And yet kita dengan mudah katakan akhta' Daruqutni. Saya punya pelajaran pengalaman tuan. Saya punya pengalaman mengaji ke Syekh Riyadul Kharaki rahimahullah. Kita mentakhrij satu hadis. Apabila kita takhrij, kita kumpul semua riwayat dan lain sebagainya. Satu orang kawan saya, orang Damsyik, Syria, dia cakap, Masya Allah, Nasai silap dalam hadis ni. Syekh Riyad marah bukan main tuan. You baru belajar takhrij 2-3 hari cakap Nasai salah. You bersihkan nih semua bangunan nih. Berapa tingkat? Ada 7 atau 5 tingkat. Kita keluar karena satu orang cakap macam tu, kita kena keluar tuan-tuan, kena bersihkan satu bangunan tu. You mop semua, bersihkan. Ini hukuman untuk orang bermudah cakap ulama silap. Nasai, Hafiz, you senang saja katakan dia silap. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, kita dengan mudah cakap Bukhari khata'. You tak tahu, Bukhari itu Daruqutni, dia boleh marah macam tu kan? Bukhari, Amirul Mukminin fil hadis katakan silap Bukhari. Muslim silap. Kenapa? Ulama tak maksum, you know. Aku pun tahu ulama tak maksum. Tapi mengatakan dengan mudah ulama silap, pakar macam Bukhari silap, tak semudah kita buat macam tu. Kesilapan para ulama dakik, tuan-tuan. Alah, pakar matematik zaman sekarang lah, siapa yang belajar matematik. Kemudian ada seorang pakar matematik macam atau pakar fizik macam Stephen Hawking misalkan. Dia sebut tentang satu perkara fizik, lalu kita katakan Stephen Hawking silap. Kenapa? Menurut kajian saya, perkara ini sepatutnya macam ni. Teori dia salah. Kita belajar berapa lama? Zaman sekarang pun orang tak dengar macam tu. Tapi kita karena ilmu agama kita anggap ringan saja. Kita ingat ulama terdahulu macam ulama zaman sekarang. Yang hafal Quran pun tak hafal. Atau fiqh pun tak habis dikaji. Ya kan? Kita ingat macam, bolehlah silap. Tapi ulama zaman dahulu, tuan-tuan, you kajilah dia. Baca tarajum dia. Kita akan nampak mustahil ada orang macam tu di dunia. Kalau kita tak baca buku tu, mustahil kita tengok ada manusia macam ni. Syekh Nuruddin Ittar selalu katakan, ahlul hadis adalah mukjizat baginda Nabi SAW. Mereka boleh hafal hadis yang tak mungkin ada orang boleh buat di dunia ni. Di dunia ni mustahil ada orang buat macam ahlul hadis. Justru dia adalah mukjizat daripada baginda Nabi SAW untuk Allah jaga syariat agama ni. Jangan senang-senang kita meragukan kepakaran para ulama kita. Bukan ta'assub, tuan-tuan, sekali lagi. Bukan ta'assub, tapi letakkan seorang pada tempatnya. Dan letakkan diri kita lebih penting pada tempat kita. Diri kita pun kita letakkan. Sepatutnya grade 10 tabaqat, kita letak tabaqat paling pertama. Akhta', man. Dan ini salah dalam pemikiran kita. Saya nak lanjutkan lagi ucapan Syekh Mukbil ni. Saya rasa sangat baik. Sebab dia rad kepada kalangan yang macam ni.
Rad kepada orang yang bermudah dalam menyalahkan para ulama sebab tidak mengetahui kadar para ulama terdahulu. Dia katakan apa? Ad-Daruqutni alladhi luqiba bi Amiril Mu'minin wa qala fihi al-Hafiz az-Zahabi wa anta idza qara'ta kitabahu al-'ilal tandahish wa yatulu 'ajabuk wa sahibuna al-'asri mujarrad bahis yatatawal 'ala ad-Daruqutni wa ghairihi min a'immatil hadis. Dan kawan kita nih seorang pengkaji saja, cuma setakat pengkaji status you. You sehebat mana? Sehebat mana pun tetap bahis. Yuk kumpul nih, kumpul tuh, jadi tesis master kita kan. Kumpul tuh jadi PhD. Oke lah zaman sekarang, tapi zaman dahulu tak diiktiraf kalangan para hadis sebelum you punya pemikiran macam mereka, punya hafalan macam mereka. Dan mujarrad bahis dia cakap, ya tatawal ala Daruqutni. Dia nak lancang cakap kepada Daruqutni dan a'imah hadis yang lain. Ini yang dicakap tak betul. Ini ghiyab manhaji kita dalam belajar hadis, tuan-tuan. Sekali lagi, saya tak katakan ulama maksum tak silap. Silap ulama sangat banyak. Tapi silap ulama kita boleh identify. Imam Malik kata Imam Syafi'i khata' dalam berapa riwayat. Kalau kita baca Tamyiz Imam Muslim, kita nampak khata' Imam Malik dalam hadis ni, khata' Imam Malik dalam hadis ni. Tapi khata' ulama kita sudah tahu di 1000 hadis tak mungkin dia tak betul semua, mustahil. Mesti ada silap. Dan silap tu karena dia silap sikit lah disebut siqah. Siqah bukan bermakna dia tak silap sama sekali. Siqah maknanya adalah berbanding riwayat yang betul, khata' dia sikit. Dhaif adalah berbanding riwayat yang betul, dhaif yang salah banyak. Justru kita katakan dhaif. Bukan bermakna siqah semua betul, dhaif semua salah. Kecuali kalau kazab lah. Kazab pun terkadang betul, tapi ulama mengatakan ini silap. Dan para ulama sudah bezakan. Al-Hadis dengan sangat teliti mereka bezakan perkara tersebut. Terakhir, mungkin saya tak boleh baca semuanya. Ada satu lagi pandangan yang Syekh Muqbil katakan, fa in qulta, muka surat 9. Beliau katakan, fa in qulta fa anta qad waqa'ta fi ma tuhadzir minhu fi kitabika as-sahih al-musnad min asbabin nuzul. Kalau ada orang cakap, Syekh Muqbil dia cakap jangan mukhalafah dengan ulama terdahulu kan, ya, awak sendiri buat. Dalam kitab awak bertajuk As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ini yang saya cakap, ini fasa pertama dia. Sekarang sudah masuk fasa kedua. Apa jawaban Syekh Muqbil? Qultu sadaqta. Awak betul. Walakinni ba'da an araftu qadra nafsi raja'tu kama fi tab'atil akhirah. Tapi selepas saya tahu kadar diri saya, tadi saya cakap, penting kita tahu kadar diri kita. Sebelum kita nak letak ulama kadar dia macam mana. Kita tak boleh hargai orang lain kalau kita tak tahu hargai diri sendiri, kan tuan-tuan? Kata Syekh Muqbil, itu sebelum saya tahu kadar diri saya. Ingat, saya hebat sangat. Selepas saya kaji lagi, dalam lagi, tadi saya cakap tuan-tuan, semakin you dalam ilmu agama ni, semakin you rasa kerdil berbanding ulama terdahulu. Semakin kita sikit belajar, semakin hebat. Dulu, guru saya di Indonesia selalu cakap apa? Orang belajar silat, baru tahu 1-2 jurus, dia suka tendang pintu. Masuk pintu, tendang, pecah pintu. Itu baru belajar 1-2 jurus. Tapi kalau sudah tinggi macam Ip Man, tuan-tuan. Ip Man, tuan-tuan tengok tak Ip Man? Tunduk, relax saja. Tapi itulah yang paling hebat, betul tak? Semakin tinggi ilmu dia, semakin saya ni siapalah. Berbanding Bukhari, la ilaha illallah macam langit dan bumi. Kalau saya nak punya satu pandangan menyalahi Bukhari, pandangan saya confirm silap. Itulah orang yang munsif, teman-teman. Dan itu yang kata Syekh Muqbil tadi, itu sebelum saya tahu kadar diri saya. Justru saya raja'tu kama fit tab'atil akhirah, saya tarik balik, saya withdraw pandangan tersebut. Semua pandangan saya yang menyalahi ulama terdahulu, dia katakan saya tarik balik. Wa kaza waqa'tu fi tasihih hadis Qutaibah Ibnu Sa'id fil jam'i bainas salataini fis safar. Sebagaimana saya pun pernah tersilap dulu apabila mensahihkan hadis Qutaibah Ibnu Sa'id berkenaan jamak 2 salat dalam safar. Ini hadis sangat masyhur berkenaan dengan jamak takdim, teman-teman. Diriwayatkan oleh ramai orang, tapi mutaqaddimin katakan khata'. Tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Imam Muslim, Imam Al-Hakim dalam Ma'rifah Ulumil Hadis apabila berbincang tentang syaz.
Dia katakan hadis ni semua isnad dia siqah daripada Abu Tufail an Muaz, Abu Tufail an Muaz. Semua siqah belaka, saya tak tahu silap dari mana. Bukhari katakan khata, Muslim katakan khata, semua ulama katakan khata, mutaqaddimin sepakat khata, tapi mutaakhirin dan muasirin sekarang mensahihkan hadis tu. Justru kata Syekh Mukbil, dulu saya sahihkan juga hadis ni. Tapi kata dia, wa idza a'adna tab'ahu insyaallah sanataraja. Kalau saya cetak balik buku ni, saya akan tarik balik pandangan yang mensahihkan hadis ni. Beliau katakan wala najra' an nukhalifa a'immatal hadis wala najra'u an nukhalifa a'immatana a'immatal hadis fi syai'. Kami tak berani menyalahi imam-imam ahlul hadis dalam sedikit pun. Ini ucapan orang alim. Ucapan orang alim lah macam tu. Kita tak boleh menyalahi ucapan ulama terdahulu, tuan-tuan. Sebab mereka yang sampaikan ilmu ni kepada kita, mereka yang lebih faham ilmu ni daripada kita. Kita cuma bahis. Pandangan kita hipotetik kan, tuan-tuan. Boleh jadi betul, boleh jadi silap. Dan pandangan ni juga bukan hanya di kalangan ahlul hadis, juga kalangan fuqaha. Kalangan fuqaha pun kita kena buat macam tu. Kalau saya tanya pada tuan-tuan, siapa pakar fiqh? Syafi'i ke Syatibi? Syatibi mutaakhirin ustaz, dia sudah kumpul semua kalangan hadis-hadis buku-buku ulama terdahulu, dia sudah baca ulama terdahulu, dia sudah kumpul semua ilmu Syafi'i dan lain sebagainya. Justru Syatibi lebih faham dalam keadaan salah. Yang betul adalah Syafi'i lebih hebat. Semakin ke sana semakin dia pakar dalam ilmu agama. Justru kalau saya tanya tuan-tuan, Syafi'i dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab mana lebih faqih? Tuan-tuan berani cakap Syafi'i lebih faqih daripada Umar Ibn Khattab? No. Sayyidina Umar lebih faham agama, lebih faqih, berfaham tentang sunnah daripada Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i datang belakangan. Kenapa? Semakin dekat dengan Nabi semakin faham agama. Khairul qurun qarni. Yang paling bagus adalah yang bersama baginda Nabi SAW. Mereka lebih faham. Sahabat udul semuanya. Kita belum pasti udul ke tak udul. Justru mereka sudah dapat tazkiyah daripada baginda Nabi. Mereka yang lebih faham daripada ilmu agama. Justru mereka menjadi rujukan dalam agama ni. Semakin dekat dengan baginda Nabi SAW. Justru kalau ada perbincangan yang berkenaan dengan tarawih berapa rakaat dan rakaat, ijtihad Umar sudah buat macam tu, you berani katakan silap. Anda rasa pandangan you silap ah? Kan minta maaf lah tuan-tuan, tapi perkara ni apabila saya baca ucapan As-San'ani dalam Subulus Salam, dan beliau seolah-olah mengatakan bahawa ucapan Sayyidina Umar menyalahi sunnah Nabi, saya fikir ini betul ke cara fikir macam ni? Cara fikir yang betul adalah Umar lebih faham daripada you. Sebab beliaulah orang yang selalu bersama baginda Nabi SAW. Beliau faham cara sunnah seperti mana dan cara mengamalkan sunnah seperti apa. Nanti kita bincang lagi dalam kelas yang lain tertutup, teman-teman. Nah, saya nak pada kesempatan kali ini juga tuan-tuan, saya nak cadangkan tuan-tuan untuk tingkatkan pembacaan. Memang kita belajar ni dalam universiti, dalam akademik dan lain sebagainya, kita lebih senang baca muasirin kan. Tulisan para ulama zaman sekarang senang dibaca saat tak pening kepala, betul. Tapi jangan cukupkan diri pada tu. Itu hanya kunci pembuka saja. Apabila saya mengaji ke Syekh Wahbah Zuhaili, dan beliau tuan-tuan tahu Wahbah Zuhaili siapa, dalam fiqh pun huwa man huwa dalam fiqh. Tapi beliau katakan buku muasirin adalah hanya pembuka kunci saja. Jangan cukupkan diri pada situ. Kita tetap kena kembali kepada ulama terdahulu. Kalau nak fiqh yang sebenar, ulama terdahulu. Kalau nak malakah fiqhiyah sebenar, ulama terdahulu. Dalam hadis pun macam tu. Nak malakah hadisiyah yang sebenar, tuan-tuan bolehlah buka buku buku-buku zaman sekarang, baca, belajar, pembuka kunci saja. Baikuniyah ke, lalu buku-buku takhrij zaman sekarang, pembuka kunci saja. Tapi yang buat kita pakar dalam ilmu adalah kalau kita sudah rujuk ke ulama-ulama macam buku Bukhari, buku Muslim, buku ulama-ulama terdahulu, kita nampak inilah ilmu yang sebenar. Kita akan rasakan manisnya ilmu agama adalah kita rujuk pada ulama, buku-buku macam Syafi'i, macam Malik Ibn Anas dan lain sebagainya. Kita nampak itulah ulama yang sebenar. Ulama yang muttafaq alaih ulama. Kita ni kan mukhtalaf fih ulama tu bukan.
rujuk mereka. Dan ini ucapan saya bukan hanya ucapan saya, tuan-tuan. Saya nak cakap dalam forum ni, saya sudah berhati-hati, saya nak ambil rujukan terlebih dahulu. Dan ini ucapan, tuan-tuan, coba buka buku Muwafaqat Imam Asy-Syatibi, muqaddimah dia. Saya lupa muqaddimah yang keberapa, dia ada berapa muqaddimah di Muwafaqat. Beliau mengatakan kalau nak fiqh, dia cadangkan buku kitab-kitab mutaqaddimin, dia sebut mutaqaddimin. Fiqh mutaqaddimin tu kita kena rujuk. Mutaakhirin dia cakap saya tak kurang percaya ke mutaakhirin. Syatibi, tuan-tuan. Dan ucapan ni beliau kuatkan lagi apabila beliau ditanya dalam Fatawa Syatibiyah. Imam Syatibi ada kumpulan fatwa dia pun salah satu perbahasan pertama adalah berkenaan dengan kitab mutaqaddimin dan mutaakhirin dalam fiqh. Beliau katakan rujuk mutaqaddimin dalam fiqh, tuan-tuan. Saya tak bincang tentang hadis. Dan herannya lagi Syatibi, tuan-tuan, kita terkenal Syatibi adalah maqasid syariah, dia akan bincang tentang maqasid dan lain sebagainya, pentingnya untuk memahami maqasid agama macam mana. Dan pandangan tersebut kemudian digunakan oleh ulama orang-orang setengah orang zaman sekarang untuk mengatakan lah jangan terikat sangat dengan kitab-kitab fiqh, yang penting maqasid, betul tak? Jangan terikat sangat dengan nusus, yang penting maqasid. Saya mula masa macam, betul ke pandangan kita tentang maqasid macam ni? Betul ke Syatibi kalau dia hidup zaman sekarang dia suruh dia macam tu? Ternyata selain Syatibi seorang yang sangat mementingkan maqasid, pada masa yang sama beliau terkenal hanya memfatwakan dengan yang masyhur dalam mazhab. Apabila orang datang ke dia, tolong fatwakan saya dalam perkara ni, minta keluar daripada mazhab yang lain ke, atau minta pandangan ni, atau mungkin ada qaul dhaif pun tak apalah, yang penting saya keluar daripada masalah ni. Dia katakan saya tak nak fatwa dengan qaul yang dhaif. Saya hanya fatwakan dengan yang masyhur dalam mazhab. Dia dalam mazhab Maliki. Dengan begitu kita cakap, maqasid ni kita faham betul ke Syatibi cakap ke tak? Pada saat dia suruh kita mengambil kira maqasid, pada masa yang sama dia suruh kita dan praktikkan untuk hanya berfatwa kepada yang masyhur dalam mazhab. Kita sekarang dengan alasan maqasid Syatibi katakan tak apalah, keluar 4 mazhab pun tak apa. Atau yang penting ada ulama salaf dulu cakap macam ni, kita boleh fatwa dalam perkara. Saya rasa cara berfikir kita yang kena dirubah dalam perkara ini, tuan-tuan. Kita kena selalu ragukan apa yang kita tahu. Jangan kita merasa macam kita sudah tahu apa yang kita nak tahu sebenarnya. Kita mesti selalu ragukan sebab kita ahlul ilm. Kita tulabul ilm. Tulabul ilm kena selalu muhasabah diri. Aku sudah belajar ilmu hadis. Betulkah aku faham ilmu hadis ni? Dulu saya ingat belajar di Jakarta dan sudah mengaji di pesantren. Mustalah hadis dah berpuluh tahun saya mengaji lah, Ustaz. Saya dah mengaji di pesantren, mustalah hadis, saya masuk Jakarta jurusan tafsir hadis. Lalu saya pergi ke Syria, belajar ke Syekh Riyad, saya mengatakan saya tak tahu ilmu hadis sama sekali. Kenapa? Yang saya tahu daripada Syekh Riyad tak macam yang saya tahu di Jakarta ni. Habiskan masa saya berpuluh tahun belajar mustalah hadis, ternyata salah metodologi, salah kesimpulan. Justru saya cadangkan, tuan-tuan, untuk belajar bukan hanya cukup di universiti saja. Tuan-tuan boleh dapat master, PhD, tak apalah. Tapi itu tak cukup untuk jadi pakar. Pakar adalah selepas tu. Pakar adalah selepas kita dapat PhD baru jadi pakar. Kenapa? Kita jumpa dengan manusia, kita direct interaksi dengan manusia, tahu masalah mereka, coba untuk kasih solusi kepada masalah mereka. Itu yang membuat kita pakar. Belajar ni tuan-tuan tahu sendiri ya. Berapa banyak kita belajar dan berapa banyak kita tidur. Mana lagi banyak? Dan syahadah itu tak mencerminkan kepakaran kita. Minta maaf lah kalau ada pensyarah di sini. Tapi memang realiti macam itulah, tuan-tuan. Ini yang pertama, tuan-tuan. Apabila saya bincang tentang kesahihan, saya punya pandangan macam tadi. Pada pandangan macam tadi, justru tuan-tuan akan dapati ketika saya bincang tentang satu hadis, tuan-tuan akan dapat, hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Fulan lah. Kenapa Ustaz katakan dhaif? Sekali lagi, tuan-tuan sekarang faham kenapa saya buat perkara demikian. Bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan fiqhul hadis. Saya juga berpandangan bahawa tidak semua hadis yang sudah
tetapkan sahih, lalu kemudian hukumnya adalah terus sunat atau wajib atau digalakkan untuk dibuat. Saya rasa siapa yang belajar usul fiqh pun tahu tak macam tu. Ini adalah satu pemikiran simplistik lagi yang saya pikir rasa itu yang saya nak bawa dalam buku ini, bahwa jangan berfikir simplistik macam tu. Terkadang sebuah hadis lemah, tapi para ulama kita galakkan kita untuk buat. Terkadang sebuah hadis sahih, para ulama katakan jangan buat. Kalau orang yang punya prejudis buruk pada para ulama, dia akan katakan, tengok ulama sudah tinggalkan sunnah, sudah tinggalkan hadis. No, mereka punya pikiran yang lebih dalam daripada pikiran you. Sebagai contoh, tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Masail Abu Dawud kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud murid dekat Imam Ahmad, rapat Imam Ahmad, beliau tanya kepada Imam Ahmad berkenaan hukum membaca bismillah dalam wudu. Beliau mengatakan, Imam Ahmad menjawab, idza bada'a yatawadda yaqul bismillah. Kata Imam Ahmad, sepatutnya kalau kita nak berwudu, bacalah bismillah. Qultu li Ahmad, saya cakap kepada Ahmad, idza nasiyat tasmiyah fil wudu, macam mana kalau orang lupa baca bismillah dalam wudu? Apa hukum dia? Adakah batal wudu dia? Kata tak. Imam Ahmad katakan, arju alla yakuna alaihi syai'. Saya rasa tak apa. Maksudnya, boleh kalau terlupa membaca bismillah, walaupun dia galakkan membaca bismillah dalam wudu. Wala yu'jibuni an yatrukahu khata'an wala amdan. Saya tak suka kalau seseorang, kata Imam Ahmad, meninggalkan bismillah secara sengaja ataupun tak sengaja. Kalau boleh baca bismillah, bacalah bismillah dalam wudu. Tapi the best part dia cakap apa, tuan-tuan? Walaysa fihi isnad. Tapi tak ada hadis sahih perkara tu. Hadis sahih dalam perkara ni tak ada, tapi saya galakkan awak untuk buat. Jangan sampai ditinggal. Walaupun saya katakan tak wajib. Macam mana logik dia, tuan-tuan? Bukankah beliau ahlul hadis? Ahlul hadis. Kita belajar hadis dari siapa? Dari dia lah. Tapi beliau mengatakan tak ada hadis sahih dalam perkara ni. Tapi saya galakkan kita buat. Ulama zaman sekarang mengatakan ada hadis sahih, yaitu hadis la wudu'a liman lam yazkur ismallah alaih, atau la wudu'a liman lam yusammillah. Tidak ada wudu. Dan hadis ni, tuan-tuan, diriwayatkan oleh banyak sanad, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abu Hurairah, banyak yang lain. Mereka katakan hadis ni memang satu persatu dhaif. Akan tetapi kalau kita combine semua, dia boleh menjadi sahih by kolektif. Sahih bil majmu'. Nah, Imam Ahmad katakan tak ada hadis sahih dalam ini. La yasbutu fihi syai' dalam riwayat lain. La yasbut fihi syai'. Beliau mengatakan tak sahih, tapi pada masa yang sama sunat. Kalau logik kita kan, tak sahih mananya tak boleh buatlah. Tak sahih, hadis dalam perkara ni tak sahih. So, tak boleh buat, tak boleh buat. Logik you silap. Para ulama tengok perbincangan tentang fiqh, perbincangan tentang hadis, macam ada gap tertentu, tuan-tuan kan. Memang dia sangat dekat satu sama lain. Memang jadi asas dalam pembincangan fiqh. Tapi ingat, hadis bukan satu-satunya dalil. Saya selalu cakap, hadis memang dalil terpenting dalam fiqh setelah Al-Quran. Akan tapi hadis bukan satu-satunya dalil. Maknanya, kadang tak ada hadis sahih dalam perkara ini bukan bermakna hukum tersebut tak ada. Kadang tak ada hadis sahih, tapi hukum ni kita bina daripada sumber-sumber hukum yang lain. Daripada sumber-sumber hukum yang lain. Justru kita bina fiqh kita, justru saya sebut dalam buku ni, tak semua hadis dhaif kemudian bid'ah, tak semua hadis sahih adalah sunnah. Sebaliknya sekarang hadis sahih, tuan-tuan semua sepakat bahawa hadis susuan salim adalah sahih, ya kan? Susuan salim, radha' al-kabir, susuan orang dewasa, maknanya orang sudah dewasa lebih daripada 2 tahun, lalu dia boleh menyusui. Kalau dia menyusui daripada seorang perempuan, dia boleh jadi anak susuan dia. Tak ada khilaf berkenaan kesahihan hadis ni. Tapi para ulama hampir ijma', saya tak berani cakap ijma', bahawa hadis ni tak diamalkan. Ini hanya untuk salim khas, untuk salim sahaja. Menunjukkan bahawa kesahihan hadis kadang tidak membawa implikasi hukum tertentu, akan tapi membawa implikasi hukum yang terhad sahaja.
Justru sebagai seorang pelajar hadis dan pelajar agama, kita kena relate diri kita dengan pelbagai ilmu-ilmu yang lain. Hadis hanyalah satu cabang ilmu yang sangat spesifik, dan kalau kita nak bincang hukum, bagi kepada pakar dia. Dan pakar pula sepatutnya adalah menguasai hadis juga. Memang tak dinafikan tuan-tuan, saya tahu, dan saya tak nafikan sama sekali. Ramai kalangan fuqaha yang tidak mengerti hadis, tidak menguasai ilmu hadis. Nak bela macam apapun, tetap bukti menunjukkan mereka tak menguasai ilmu hadis. Tuan-tuan, kalau baca buku Risalah Imam Baihaqi Ilal Imam Abi Muhammad Al-Juwaini, buku ringkas saja, saya rasa tuan-tuan boleh khatam dalam 5 minit. Baca buku tu, dia adalah sebuah surat yang dilayangkan oleh Imam Baihaqi kepada Imam Abu Muhammad Al-Juwaini, Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini, imam, ayah daripada Imam Al-Haramain. Dan dia dalam fiqh sangat-sangat hebat. Imam Baihaqi dalam risalah tersebut mengatakan apa tuan-tuan? Sebab risalah ni adalah apabila Imam Baihaqi mendengar Imam Abu Muhammad Al-Juwaini tengah menulis satu buku khas yang hanya menjadikan hadis sahih sebagai asas dia dalam fiqh. Beliau mengatakan, saya tak nak terikat lagi dengan mazhab ni. Justru saya tak nak terikat dengan mazhab. Beliau adalah sebelumnya mazhab Syafi'i. Dia katakan tak nak terikat dengan mazhab. Justru saya nak kembali hanya kepada hadis saja untuk keluarkan hukum. Bagus ke tak bagus? Sangat baik. Kita galakkan orang macam ni. Hanya rujuk kepada hadis. Kembali kepada sumber yang murni dalam ilmu agama. Tapi cara yang betul. Imam Baihaqi tak salahkan niat tu dan motif tu. Beliau salahkan cara. Apabila mendengar Imam Juwaini nak buat macam ni dan sudah tulis buku bertajuk Al-Muhyidd, sudah jadi beberapa jilid pula. Imam Baihaqi baca buku tu sampai kepada dia cakap, la ilaha illallah, kandungan dia tidak seperti yang dijangka. Dia lalu tulis surat kepada Syekh Abu Muhammad Juwaini. Dia puji dengan bahasa adab yang sangat tinggi tuan-tuan. Adab Imam Baihaqi sangat-sangat tinggi, dan saya galakkan kita pun buat macam tu. Kalau nak nakad seseorang, nakadlah dengan adab. Nak salahkan seorang pun, salahkanlah dengan adab. Dengan kata-kata yang sopan, bukan caci maki dan salahkan. Sebab salahkan orang lain tak akan diterima orang. Kalau kita salahkan, kata Imam Ahmad, tak mungkin kita salahkan orang, fayasma'u mink, dia nak dengar nasihat awak, tak mustahil. Kita salahkan dia, kita harap dia terima ucapan kita, mustahil. Kita nak nasihatkan belakang-belakang, baik-baik dan lain sebagainya. Terima tak terima urusan dia. Nah, Imam Baihaqi kemudian tulis surat, tuan-tuan. Dalam surat tersebut dia katakan, apabila saya mendengar Syekhul Imam Abu Muhammad Al-Juwaini nak menjadikan hanya merujuk hadis sahaja dalam hukum, saya sangat gembira. Sekali lagi, motif tak salah. Saya suka orang nak kembali ke hadis sahih, kembali kepada hadis, saya sokong, best. Tapi cara manhajiyah yang betul. Nah, Imam Baihaqi katakan, saya sangat gembira sebab kalangan fuqaha selama ni sangat jarang yang berminat ke hadis. Beliau cakap, tuan-tuan, kalangan fuqaha pada zaman tu, abad ke-5 Hijrah, sekarang dah abad ke-14, ke-15 Hijrah, sangat jarang yang suka kepada hadis. Ada malah kalangan fuqaha yang malah mencela ahlul hadis. Macam zaman sekarang juga. Kita belajar fiqh, orang bincang hadis, kita tuduh bukan-bukan kan. Zaman dulu pun sama, skrip dia sama aja tuan-tuan. Umat Islam ni tak pergi mana-mana. Dah satu milenium. Dia katakan, apabila saya merujuk buku tersebut, apabila saya mendengar berita ni, saya sangat happy. Sebab jarang ada fuqaha yang berminat kepada hadis. Kebanyakan mereka sangat merendahkan ahlul hadis dan sering mencela ahlul hadis. Dia cakap macam tu. Sebab Baihaqi ahlul hadis. Walaupun dia punya kepakaran dalam fiqh juga, tapi beliau katakan, saya sejak kecil lagi belajar hadis. Dan saya sangat sedih melihat kalangan fuqaha kita yang mengaku mendakwa sebagai mazhab Syafi'i, tapi kurang perhatian ke hadis.
Dan ini menyalahi legasi Imam Syafi'i sendiri. Beliau kata, tuan-tuan, baca buku ni lah. Justru saya cakap, Syafi'iyah tak baca buku ni, saya rasa tak cukup diiktiraf ke Syafi'iyahan dia. Sebab saya pun dah baca buku ni berkali-kali lah. Dan semakin saya baca, semakin la ilallah, ilmu yang sangat banyak. Dan apabila saya dengar imam nak buat macam ni, saya sangat gembira, kata Imam Syafi'i, Imam Baihaqi. Saya sangat sokong, saya sangat doakan supaya imam dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi selepas saya sampai kepada saya buku imam, saya pun bayangkan buku ni maknanya akan mengandungi hadis-hadis yang dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itulah pakar hadis di kalangan fuqaha. Kata beliau, kalau nak mazhab hadis adalah mazhab Syafi'i. Dan memang sejak dulu lagi pengikut mazhab Syafi'i adalah alul hadis. That's why sampai sekarang kata Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, hufaz di kalangan Syafi'iyah lagi ramai berbanding mazhab yang lain. Hufazul hadis di kalangan Syafi'iyah lagi ramai. Sebab sokongan ahlul hadis kepada Syafi'i sangat-sangat kuat. Sangat-sangat hebat. Apabila saya terima buku ni, kata Imam Baihaqi, hadis pertama yang saya nampak adalah hadis tentang hadis berwudu dengan air musyammas. Padahal dia hadis matruk, maudhu. Jadi saya cakap, macam mana nak merujuk kepada hadis, akan tapi hadis macam ni jadi dalil. Kemudian hadis berikutnya. Dan Imam Baihaqi kemudian kritik, beliau katakan, cara macam ni menyalahi Syafi'i sendiri. Merujuk kepada hadis sahih sahaja itulah mazhab Syafi'i. Dan beliau juga yang menetapkan kepada kita syarat-syarat mana hadis yang boleh diterima, mana hadis yang tak boleh diterima. Justru kalau betul kita nak kembali kepada hadis sahaja, kita kena rujuk kepada usul yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Tonton baca, tuan-tuan. Hebat sangat Imam Baihaqi dalam perkara ini. Singkat cerita, apabila surat ni sampai kepada Syekh Abu Muhammad Juwaini, beliau baca kritikan sangat banyak dengan adab yang sangat sopan. Beliau lalu mengatakan, hakadzal ilm, ilmu mesti macam ni. Beliau tinggalkan projek beliau, tak lanjut lagi projek itu. Hebat sangat ada para ulama kita. Justru untuk kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis, dan kaitan dia kepada fiqh, tuan-tuan, saya rasa kita tak boleh simplistik. Motif dah bagus dah, niat sudah sangat cantik, tapi cara yang kita perlu percantik dan perkemas lagi. Dan cara apa yang kita boleh lakukan adalah dengan merujuk kepada para ulama kita terdahulu apabila mereka menilai hadis. Sekali lagi, jangan terlalu tinggi sangat nak menetapkan diri kita dalam kadar yang tidak sepatutnya. Tak tahulah, masa saya dah habis lah rasanya. Dah habis? Tak habis lagi? Sudah habislah bahan. Nak cakap apa? Tuan-tuan, terakhir sebagai penutup, saya nak ingatkan sekali lagi bahawa buku ni adalah buku kecil saja, tuan-tuan. Dan dia mencadangkan satu pemikiran yang tersendiri. Kalau tuan-tuan dapati dia bermanfaat, alhamdulillah. Kalau dia ada perkara yang mungkin perlu diperbincangkan, saya sangat-sangat terbuka untuk menerima maklum balas dan kritikan kepada tuan-tuan. Terakhir lagi saya nak katakan, likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Makam kita kali ini adalah nak bincang tentang buku saya. Saya bukan nak bincang tentang perkara-perkara yang lain. Justru perbincangan berkenaan dengan hukum hakam, perbincangan berkenaan dengan cemana sepatutnya kita berinteraksi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memerlukan perbahasan yang lebih panjang lagi. Dan makam saya pada hari ini adalah makam terbuka. Makam terbuka sebab ada live streaming, ada recording lagi. Saya paling takut kalau live streaming. Recording lagi takut. Sebab orang di luar sana saya tak tahu dia akan faham macam mana. Ada yang punya asas, ada yang tak punya asas, ada yang punya background ilmu hadis, ada yang tak punya background ilmu hadis. Mungkin snapshot dalam video tidak akan memberikan the whole picture. Ya kan? Dan itu selalu saya katakan pada orang-orang yang mengaji di video ni, you belajar di video hanya dapat snapshot saja. Snapshot macam kita ambil fotografi satu pemandangan saja.
Kita hanya ambil mana yang kita nak ambil, ya kan? Tapi the whole picture kita tak boleh dapat lagi. The whole picture, tuan-tuan, sekali lagi adalah mesti ambil ke dalam satu kelas pengajian yang berstruktur, yang dibina dengan kurikulum yang tepat, kurikulum yang solid, lalu kemudian berlaku perbincangan dalam kelas tertutup, dan ramai di kalangan ulama kita melarang bahasan-bahasan tertentu didedahkan kepada orang awam. Sebab mereka tak punya background perkara ni. Dalam kenaan dengan hadis, Ibnu Rajab Al-Hanbali, tuan-tuan, baca Syarah Ilal Ibnu Rajab, di bagian terakhir sekali, beliau mengingatkan bahwa perbahasan hadis kadang terlalu deep untuk orang awam. Kalau jatuh kepada orang yang tak punya background, mungkin menyebabkan mereka meragukan hadis-hadis Nabi. Dan saya terbukti jumpa juga di kalangan sesetengah masyarakat kita, apabila saya sering berbincang atau orang-orang di luar sana berbincang berkenaan dengan hadis ni palsu, hadis ni lemah, hadis ni palsu, hadis ni lemah, susah kita nak cakap hadis lagi kepada orang awam. Kenapa? Ustaz, palsu tak Ustaz? Kalau saya alhamdulillah boleh rujuk. Tak, hadis ni saya ambil daripada ini, soalan macam ni tak threaten saya. Tapi kumpulan tertentu mungkin dia akan merasa marah. You banyak masuk neraka. Dan perkara ini, tuan-tuan, memang kita kena kembalikan kepada maqam tertentu. Dan saya cadangkan kepada sesiapa saja yang ingin mendalami ilmu hadis ni, ilmu ini sangat-sangat dalam, ilmu ini sangat-sangat dakik dan detail. Justru kita memerlukan tafarrug dalam ilmu tersebut. Baca dan diskusi, bahkan para ulama zaman dahulu pun selepas mereka hafal hadis, mereka galakkan muzakarah hadis. Ada bab sendiri dalam Ma'rifah Ulumul Hadis berkenaan dengan kepentingan muzakarah, berbincang dengan huffaz dan pakar untuk membina malakah kita dalam ilmu hadis. Justru dengan demikian, tuan-tuan, saya pun ada kumpulan sahabat yang meminta saya untuk bincang tentang ilmu hadis dalam kelas tertentu, dan saya jemput tuan-tuan untuk hadir dalam kelas tersebut dan untuk mendapatkan perbincangan yang lebih dalam lagi daripada perbincangan yang setengah dalam pada hari ini. Saya awal-awal cakap kan, saya tak akan terlalu dalam, terlalu ringan, sebab perbincangan yang lebih ringan, lebih dalam akan ada dalam sesi kelas yang akan datang. Dan saya rasa itu saja yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan. Kalau ada perbincangan, soal jawab, saya persilakan selepas ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita buka pada sesi soal jawab. Ada mana-mana sahabat yang nak bertanya? Sampai pukul berapa? Okey. Ada sini. Mai. Solat sunat rawatib dalam mazhab Syafi'i 10 rakaat ke 12 rakaat? Kita mazhab Syafi'i 10 rakaat, nanti dia tak boleh 12 rakaat. Kalau 12 dia ada satu nombor 12 dapat mahligai di sini. Kumpul sana satu. Ah? Kumpul sana. Yang ini sana. Assalamualaikum. Ustaz, dalam muqaddimah kemarin Ustaz disebut tentang madaris Asirah, sekolah-sekolah hadis semasa, dan Ustaz bahagikan dalam bukunya ada sekurang-kurangnya 3. Boleh tak Ustaz ceritakan secara ringkas Okey. 3 madrasah? Okey. Tak ada salah lagi? Tak lagi. Bukan satu. Ada lagi satu tak? Tak panjang soalan tu. Okey. Saya suka kalau soalan tak banyak. Saya suka sebab tak perlu jawab banyak-banyak. Tuan-tuan pun suka sebab tak masuk neraka, tuan-tuan. Banyak soalan masuk neraka. Okey, tuan-tuan puan sekalian, kenaan dengan soalan yang pertama, soalan rawatib, saya rasa perbincangan ni, minta maaf lah bang ya, kita nak bincangkan pada kesempatan yang lain sebab kita ada kelas khas. Saya tuan-tuan, saya buka kelas
Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan khas untuk orang-orang dewasa. Dan insya Allah kelas tersebut adalah kelas yang membincangkan hadis-hadis untuk kapasiti kita sebagai orang awam. Kalau mujtahid mutlak tak boleh masuk kelas ini. Untuk orang awam dan dewasa, dan dia mesti dia kena go through daripada pertama hingga akhir semua abwab fiqhiyah, dan dia akan tahu macam mana sebuah hadis boleh menyebabkan hukum-hukum tertentu. Dan sebagaimana dalam kitab ni saya bincangkan perbincangan tersebut, saya buat hanya dalam bagian yang kedua, yaitu berkenaan dengan fiqhul hadis saja. Berkenaan fokus kepada status kesahihan, saya rasa tak cukup masa untuk kita boleh hatam Bulughul Maram. Saya cadangkan Bulughul Maram ni akan hatam dalam 16 sesi saja. Jadi dalam satu perjumpaan saya kena baca dalam 50 atau paling kurang 50 hadis lah. Di sesetengah tempat saya baca satu hari 100 hadis. Dan perbincangan melibatkan 4 mazhab. Bukan satu mazhab saja, tapi 4 mazhab. Fokus saya adalah agar mereka faham keluasan fiqh Islam. Saya cakap kepada para pelajar, matlamat kita untuk kelas ni adalah bukan kita nak hafal semua khilaf ulama ni. Saya sendiri pun tak hafal. Tapi kalau kita keluar daripada kelas ni, lalu kemudian kita ada kesan, pemahaman dalam minda kita, oh ternyata fiqh Islam sangat-sangat luas. Mereka berbeza dalam furu' tapi sama dalam usul. Saya rasa itulah target saya tercapai dah. Target saya tercapai adalah kalau masyarakat faham bahawa fiqh ini sangat luas. Sementara apa yang boleh kita amalkan, amalkan mengikut kesesuaian kita. Saya rasa nak amalkan mazhab Syafi'i, Ustaz, saya cadangkan amalkan mazhab Syafi'i dari A to Z. Ustaz, kampung saya tak amalkan mazhab Syafi'i, saya mazhab Hanafi. Amalkan mazhab Hanafi A to Z. Tak apa. Sebab ini adalah 4 mazhab yang mereka merujuk kepada usul yang sama, kepada hadis yang sama, tapi punya penafsiran yang berbeza. Saya rasa masyarakat Islam kita akan menjadi semakin dewasa apabila perkara idea ni kita sampaikan dengan suasana yang damai, lembut dan sejuk, tuan-tuan, tidak panas. Kenapa kita selalu berkelahi dan berlaku perbincangan panas setiap kali isu dikeluarkan? Sebab sekali lagi kita hanya tak pernah jumpa pun dengan kawan-kawan tu kan. Jumpa pun kita ada prejudis sendiri. Ini yang dilarang oleh baginda Nabi SAW, bahawa la yahjuru musliman akhahu fawqa salas. Seorang muslim tak boleh hijrah, jauhi, pulaukan seorang lebih daripada 3 hari. Kita 3 tahun mungkin lebih. Kita hanya tahu dia dari jauh, lalu kita punya prejudis sendiri, lalu kita nilai dia mengikut tasawur kita kepada orang tersebut. Tuan-tuan, jumpalah pada mereka, bincang baik-baik, dan jangan suka memprovok, dan apalah gunanya untuk masyarakat kita kalau kita hanya bincang tentang isu macam ni. Ini iklan saya, tuan-tuan. Sebenarnya adalah kita mesti memang bawa kepada masyarakat, mereka faham ilmu agama ini secara holistik, mula daripada yang kecil sebelum mereka bincang yang besar. Jangan bincang yang besar-besar dulu kalau kita belum faham basic ilmu agama kita dengan baik. Minta maaf bang, kita bincang perkara ni, dan untuk rawatib ni saya rasa tuan-tuan amalkan saja apa yang disuruh oleh para ulama kita, dan insya-Allah itu adalah mereka berada dalam petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkenaan dengan madaris mu'asirah. Tuan-tuan, panjang nih perbincangan nih. Tadi saya sudah berikan secara ringkas berkenaan dengan apa yang berlaku sepanjang ilmu kritik hadis bermula. Ilmu kritik hadis ini bermula, sebenarnya kalau kita nak lebih detail lagi, ada paling kurang 7 fasa yang disebutkan oleh guru kami Dr. Nurdin Itar dalam Manhajun Naqd fi Ulumul Hadis. Lalu juga disebutkan oleh Faruq Hamadah dalam Tatawur fi Dirasatis Sunnah. Beliau bagi menjadi ilmu hadis menjadi 7 fasa. Fasa pertama, fasa apa istilah bahasa Melayu kita? Fasa permulaan,
kemudian berkembang menjadi fasa kematangan, lalu kemudian fasa pengumpulan, tamhis dan lain sebagainya, dan mereka sepakat tuan-tuan bahwa ilmu hadis pernah mengalami fasa kejumudan. Apa makna jumud? Jumud maknanya adalah tak ada kreativiti dalam ilmu hadis. Minat kita untuk belajar hadis, minat umat dalam belajar hadis sudah sangat-sangat hilang, bahkan hampir pupus. Di seluruh negara Islam. Mulai daripada Mesir, terus ke negara-negara yang lain. Kalau Mesir saja sudah mulai jarang orang yang nak belajar hadis, apatah lagi negara lain yang tidak memiliki budaya ilmu macam Mesir. Mesir, kemudian Zaituna di Tunis, dan Turki. Juga itu adalah tempat-tempat yang dulu menjadi rujukan kita belajar. International University lah istilahnya pada zaman tersebut. Di dunia Islam, ilmu hadis pada abad, kalau tak salah ada khilaf tuan, ada yang mengatakan dari abad 10 hingga abad ke-14. Ada yang mengatakan daripada abad ke-9 lagi bahkan, hingga abad ke-11. Umat Islam selama berapa abad nih jumud dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Justru tak ada keluar mujtahid pada saat itu. Tak ada lagi orang yang menulis hadis dengan kajian yang mendalam. Tak ada lagi kritik hadis pada hari itu dan lain sebagainya. Namun pada masa yang sama ketika ilmu hadis sudah jumud di negara-negara Islam, ilmu hadis berkembang di India. Masih ada yang terbaki simpan ilmu tersebut dan mereka kaji di India pada kira-kira abad ke-13 Hijrah atau 12 Hijrah. Nah, selepas itu pada masa sekarang kita sudah masuk fasa yang baru, yaitu fasa Nahdhah. Kebangkitan semula ilmu hadis. Dan kebangkitan semula ilmu hadis, tuan-tuan, ada beberapa fasa juga pada pandangan saya. Sebab di mana-mana kebangkitan mesti ada fasa-fasa kegairahan terlebih dahulu, betul tak? Lalu masuk kepada fasa kestabilan selepas itu. Pada masa kegairahan, selepas jumud panjang, dan selama kita kena faham, selama jumud panjang ini berlaku, umat Islam berada dalam, pertama pemikiran mereka tak mendalam. Yang kedua, mereka lebih suka taklid. Dan ijtihad hampir tertutup sama sekali, betul tak? Pada masa kebangkitan, mereka sudah mula nak bangkit semula. Tapi ingat, masa jumud beratus-ratus tahun. Bukan cuma 100-200 tahun, beratus-ratus tahun. Kalau daripada abad 10 atau 9 hingga ke abad ke-12 saja pun dah kira-kira 3 atau 400 tahun kan, tuan-tuan. Abad tu, tuan-tuan. Pada masa itu, umat Islam lebih suka taklid, hanya merujuk kepada kitab-kitab fiqh saja. Hanya merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu, hanya pada mazhab-mazhab tertentu. Hadis tidak banyak diperbincangkan. Justru kepakaran mereka dalam hadis, kalaupun mereka nak bincang hadis, mereka bukan bincang kesahihan hadis, tapi mereka bincang tentang i'rab hadis itu, balaghah dia, kandungan makna di situ. Tapi bincang rijal dia, ilal, hampir tak ada sama sekali. Nah, pada masa kebangkitan, apa yang mereka bawa adalah semangat ijtihad. Sebab sudah beratus tahun kita taklid dan ijtihad dikekang. Justru mereka nak bawa jargon ijtihad, mereka katakan kita kena ijtihad pada hari ini. Pada masa kebangkitan fasa pertama. Dan ijtihad selepas jumud, dia akan menjadi istilahnya menjadi klimaks, tuan-tuan. Anti klimaks daripada jumud tersebut. Kalau 100 tahun kita ya budak di rumah. Kalau kita kekang mereka, anak kita di rumah, tak boleh keluar sama sekali selama 1 minggu. Mereka dalam rumah saja. Lepas keluar rumah dia buat apa, tuan-tuan? Bebas nak pergi mana. Mereka tengok kekangan di rumah tu tak bagus. Semua yang ada semasa 1 minggu tu buruk. Begitu juga dalam masa kebangkitan hadis pada abad ke-13, 14 Hijrah, pada hari ini 15 Hijrah. Semula mereka keluar daripada kokongan taklid, mereka terlalu semangat dalam ijtihad, justru mereka punya pandangan semua yang dibuat sebelum ni salah. Mazhab salah, taklid salah,
Apalagi semua fatwa ulama kita kena kritika. Kalau boleh kita kena jangan terima bulat-bulat apa yang mereka sebutkan. Ini adalah semangat berlebih dalam ijtihad pada masa pertama, tuan-tuan. Justru dalam masa ini kita akan nampak kritikan sangat banyak ke tradisi. Dan dari sini juga keluar jargon-jargon yang cakap hum rijal nahnu rijal. Ini semua taklid nih salah. Rujuk pada mazhab salah. Kita kena ijtihad sendiri. Inilah fasa kebangkitan. Tapi kemudian fasa kebangkitan tersebut sedikit demi sedikit pada masa ini juga penilaian hadis, tuan-tuan, kadang terlalu lebih daripada ijtihad sehingga mereka tak setuju dengan ulama yang tadi kita bincang. Ulama terdahulu mereka cakap dhaifkan, menurut saya sahih. Mereka katakan ni sahih, tak, menurut saya ada ilah. Ijtihad berlebih pada masa ini, tuan-tuan. Lalu kemudian selepas berapa lama ilmu pun makin berkembang, lalu kemudian sudah mulai ada kestabilan semula. Ramai pada zaman sekarang orang yang sudah tinggalkan masa ijtihad berlebih itu. Ramai orang yang sudah lagi berfikir, takkan ulama terdahulu semua salah? Takkan ucapan mereka kita boleh tentang begitu saja macam tadi kita dah bincangkan. Mereka sudah mulai kritis semula dan meletakkan para ulama-ulama terdahulu pada tempat mereka masing-masing. Pada masa ijtihad pertama, orang tak boleh sebut Syafi'i pun. Betul, saya pernah nampak orang yang kalau kita sebut Imam Syafi'i cakap macam ni. Tak dengar. Sebab dia ingat mazhab Syafi'i adalah produk menjadi lambang taklid tu, tuan-tuan. Yang mereka sangat benci kepada taklid. Padahal, dan saya tak salahkan juga, mungkin kita present fik kita pun tak macam yang sepatutnya kita present. Kita hanya berikan mereka kesimpulan saja. Padahal orang zaman sekarang dia nak why, bukan hanya what, kan? Bukan hanya apa hukum dalam perkara ini, tapi kenapa? Jangankan orang zaman sekarang, murid-murid kita, anak saya umur 11 tahun. Jangan buat macam ni. Kenapa? Ya ilaha illallah, kenapa? Ayah ni mustahil mutlak, tahu tak? You muqallid, dengar saja. Mustahil mutlak cakap apa? Tapi zaman sekarang kita dah tak boleh buat macam tu lagi. Nah, sekarang pada dua-dua pihak saya rasa kita kena murajaah dan muhasabah diri sendiri. Yang pertama, kita kena tampilkan fik kita seperti mana ulama kita dulu tampilkan. Mereka sangat hebat dalam fik, dalam hadis, dalam usul dan sebagainya. Setiap kali mereka fatwakan sesuatu, backup dalil sangat banyak, ya kan? Dan kita kena rujuk semula kepada itu. Kita kena merujuk kembali apa yang mereka buat juga semampu kita pada hari ini agar fik Islam lebih rationalize, lebih orang boleh reasoning dia apa sebabnya, sehingga orang lebih senang untuk terima pandangan apa yang kita sampaikan. Pada masa yang sama, ijtihad berlebih pun tanpa aturan silap. Dia kena rujuk kepada aturan-aturan ijtihad tertentu, dan yang paling penting adalah kelayakan ijtihad tertentu. Adakah layak atau tak layak, itu adalah menjadi soalan besar yang jadi soalan kita pada hari ini. Tak semua orang boleh melakukan perkara yang di luar kemampuan dia. Nah, tuan-tuan, pada masa kebangkitan ni, terutama kebangkitan pertama dan kedua, dalam ilmu hadis saya nampaklah wallahu alam ada dua madrasah yang saling berbeza pandangan setiap kali bincang tentang ilmu hadis. Madrasah yang pertama adalah saya sebut sebagai madrasah salafiyah. Ulama-ulama dia, mereka kita iktiraf ilmu yang sangat hebat, macam Syekh Albani, macam Syekh Mukbil Hadi sendiri dan lain sebagainya. Ini adalah satu madrasah sendiri. Pada madrasah yang lain, saya nampak ada madrasah yang punya background tasawuf. Mereka punya pandangan positif mengenai tasawuf, dan mereka adalah macam Syekh Abdullah Al-Ghumari, Ahmad Al-Ghumari, Abdul Aziz Al-Ghumari, mereka yang sangat hebat dalam hadis. Kalau kita masuk dalam mana-mana geng ni, kita akan nampak geng lain salah. Justru kesan pada hari ini masih terasa macam tu. Kita bincang tentang hadis, kita akan nampak dua aliran selalu tak pernah akur dalam perkara ni. Mesti ada background yang berbeza di antara mereka berdua. Dan cara mereka menilai hadis pun ada perbezaan, tuan-tuan. Saya tak boleh ungkap pada saat ni sebab masa likulli maqal maqam.
likulli maqam maqal. Saya hanya identify perkara tersebut berlaku. Masa kebangkitan kita akan nampak hadis ni disahihkan oleh kumpulan ni. Kumpulan ni akan katakan tak, hadis ni dhaif. Atau sebaliknya, didhaifkan oleh kumpulan ni, yang lain katakan tak, sahih karena banyak sanadnya. Atau si fulan menjadi asas perbincangan, katakan si fulan ni dhaif, yang lain akan katakan tak. Ulama yang lain katakan dia siqah dan lain sebagainya. Selalu jadi perbincangan, tuan-tuan. Ini adalah pada masa kebangkitan. Pada masa sudah stabilize pada sekarang ni, sikit-sikit mulai stabilize, ada lagi aliran lain yang tidak terlikat kepada dua-dua kumpulan ni. Mereka sudah punya pandangan yang lebih positif kepada tradisi. Mereka tak melihat kepada taklid tu negatif sangat. Pada masa yang sama mereka pun menggalakkan kita untuk mengkaji dan kritik kepada pandangan-pandangan yang kedua-dua aliran tersebut sampaikan. Dan ini that's why saya sebut ada 3 madrasah pada hari ini. Dan saya tak boleh elaborate lebih jauh sebab saya kena tulis buku baru untuk perkara ini. Okey. Ada lagi soalan, tuan-tuan? Ustaz. Oh ya. Okey. Sikap ulama mutaqaddimin berkenaan dengan akidah. Tuan-tuan, ada satu buku ditulis oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Sebenarnya dia bukan satu buku, tapi dia adalah satu perbahasan dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Dia tulis kenaan dan qawaid fil jarh wa ta'dil. Qawaid fil jarh wa ta'dil. Apabila berbincang tentang seorang ulama hadis bernama Ahmad bin Saleh Al-Misri dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Dia istirsal, istitrad, apa istilah bahasa Melayu dia? Dia terlalu bersemangat bincang tentang kaedah ini menjadi terlalu panjang bincang tentang kaedah mu'arrikhin. Kaedah fil mu'arrikhin. Macam mana seorang ahlul hadis jarh wa ta'dil yang berbincang tentang jarh wa ta'dil kena berhati-hati apabila melihat kesan akidah dalam diri seseorang, lalu sebab perbezaan mazhab, kesan dia memang sangat besar untuk menjarah seseorang. Buku ni kemudian, bahasan ni kemudian ditulis menjadi asingkan sendiri oleh Syekh Abdul Fattah Al-Bughdah menjadi dalam satu kitab sendiri, tuan-tuan. Boleh tuan-tuan dapatkan dengan tahqiq Syekh Abdul Fattah yang sangat baik dan huraian yang lebih disempurnakan lagi. Secara am, akidah memang memberikan kesan dalam jarh wa ta'dil. Ini disebutkan oleh Taqiyuddin Daqiqul Aid dan juga ramai para ulama. Imam Ibnu Daqiqul Aid mengatakan perbezaan antara ahlul hadis dan sufiyah kesannya sangat besar. Ahlul hadis tak selari dengan ahli sufiyah pada zaman itu, sehingga setiap sufiyah dia akan lemahkan. Belum lagi perbezaan mazhab antara Asy'ari dengan bukan Asy'ari. Dan As-Subki kemudian terlalu berlebih juga. Beliau mengatakan Zahabi kalau bincang tentang Asy'ari dia agak cenderung tidak objektif, kata dia. Walaupun Syekh Abdul Fattah Al-Bughdah katakan nafikan perkara itu. Tapi secara am, tuan-tuan, perbezaan mazhab memang banyak kesannya, terutama selepas berlaku mihnah khalq Al-Quran. Berlaku fitnah mihnah di mana Mu'tazilah menguasai percaturan politik pada hari itu, dan dia mempengaruhi Khalifah Bani Abbasiyah. Lalu dia memaksa dan mempromot agar berlakunya mihnah. Setiap orang yang mengajar mesti dicek dulu dia akidahnya apa. Mu'tazilah bagi tauliah. Tak Mu'tazilah tak boleh mengajar, tak boleh jadi qadhi, tak boleh jadi hakim dan lain sebagainya. Nah, selepas mihnah berakhir tuan-tuan dalam 18 tahun. Saya tulis dalam kitab buku saya Ta'wil Hadis, bincang tentang mihnah ini berlaku 18 tahun sejak masa Al-Ma'mun hingga masa Al-Mutawakkil. Ada berapa khalifah di antara dia? 18 tahun masa yang cukup lama. Pada masa itu semua ahlul hadis kena jarah. Ya tak?
Sebab dia tak boleh mengajar, tak boleh jadi qadhi dan lain sebagainya sebab akidah dia yang tak terima bahawa Al-Quran adalah makhluk. Namun kemudian politik berubah. Mutawakkil gagalkan batalkan perkara ni. Lalu kemudian ahlul hadis naik. Pada masa ni berlaku juga yang saya sebut dalam masa kebangkitan. Mana-mana masa kebangkitan tuan-tuan dalam sosiologi, setiap kebangkitan pertama berlaku kegairahan berlebih, euforia. Sehingga semua yang peninggalan yang dulu semua dikira salah. Semua dikira salah. Justru pada masa kebangkitan yang pertama ni, Ibnu Qutaibah sebutkan dengan sangat indah dalam kitab Ikhtilaf fil Lafaz, Al-Ikhtilaf fil Lafaz, kecil ya tuan-tuan, 5 minit boleh khatam, boleh baca buku ni. Dia katakan pada masa Ahlul Hadis naik, semua kesan-kesan Mu'tazilah majruh. Jangankan yang penyokong Mu'tazilah confirm dia dhaif di kalangan Ahlul Hadis. Bahkan orang yang ragu-ragu nak letak diri dia pun dhaif. Justru kata Ibnu Qutaibah dalam Ikhtilaful Lafaz, kalau ada seorang guru nak mengajar hadis, soalan yang ditanya adalah, apa pandangan awak tentang Al-Quran? Makhluk atau tak makhluk? Selepas tu, apa pandangan awak berkenaan dengan lafaz bil Quran? Lafaz bil Quran adalah penuturan kita Al-Quran. Kalau Al-Quran bukan makhluk, iya. Tapi ikhtilaf lafaz kita baca Al-Quran, lafaz kita itu makhluk ke tak makhluk? Nah, kata Ibnu Qutaibah, bahaya kalau guru tersebut lambat jawab. Lambat jawab saja, dhaif. Atau dia talaksam. Talaksam tu ragu-ragu nak jawab apa? Dhaif. Atau dia batuk saja tuan-tuan. Kata Ibnu Qutaibah cantik dia sebut. Oh, soalan tu ya. Dhaif dah. Dan ini kesan daripada perbezaan mazhab yang sangat hebat dalam kalangan ulama hadis pada zaman itu. Tapi alhamdulillahnya masa ni sekejap. Berikutnya adalah akan masuk masa stabilisasi yang tadi saya sebut. Masa kebangkitan kita selalu berlebih, kegairahan berlebih, ada masa dia. Tapi jangan terlalu pegang masa tu. Itu adalah masa kita anti klimaks kita kan. Selepas berlaku berapa masa kita ditindas, sekarang kita nak berkuasa semula, semua salah. Nah, berikutnya kemudian para ulama sudah tetapkan bahwa pandangan yang macam ni, pandangan berlebih, kita tak suka. Justru para ulama kemudian ingatkan bahwa kalau seseorang melemahkan orang lain, menjarah orang lain, kita kena cek motif dalam jarah tersebut. Kalau motif dia motif dia akidah, kita kena berhati-hati. Kadang orang berbeza akidah, semua yang dia buat diingat salah, betul kan? Geng kita kan? Kalau geng kita semua yang dia buat betul semua, walaupun salah. Kalau geng orang lain semua yang dia buat salah, walaupun betul. That's why pandangan ini tak objektif dan menyalahi manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlul Hadis yang berfikir objektif dalam semua perkara. Ahlul Hadis kemudian letak kaedah-kaedah, antaranya adalah kalau jarah berkaitan dengan akidah, maka jarah tersebut kita tak terima. Kita tak terima. Tapi kita tetap berhati-hati, terutama apabila dia meriwayatkan hadis yang selari dengan akidah dia. Sebab kita bukan nak mengatakan ragu-ragu riwayat dia betul tak betul, tapi kita ragu-ragu mungkinkah karena akidah dia meriwayatkan dengan makna. Dan kalau meriwayatkan dengan makna, maknanya selari dengan akidah dia. Mungkin dia rubah lafaz dan lain sebagainya. Ini yang kemudian para ulama sangat-sangat berhati-hati dalam perkara ini. Justru tuan-tuan puan-puan sekalian, saya galakkan untuk kita meneliti perkara ini dengan lebih baik, dan manhaj Ahlul Hadis sekali lagi adalah objektif dalam semua perkara. Dan kalau kita melemahkan seseorang, maka kena faham lemah tu karena apa. Dan kebanyakannya adalah setiap Ahlul Hadis melemahkan seorang mesti ada sebab-sebab yang berkaitan dengan yang membuktikan bahwa dia silap dalam riwayat. Sementara akidah kadang mereka tak ambil kira sangat. Sebab Ibnu Khuzaimah pernah berkata, hadatsana Ya'qub Abbad ibn Ya'qub Ar-Rawajini as-siqah fi hadisihi al-dha'if fi aqidatihi atau fi ra'yi.
Sikah kita terima. Sementara perbezaan akidah adalah adalah perkara yang selagi mana tidak akidah yang mengkafirkan diri dia, tidak membuat seorang keluar daripada Islam, maka tidak memberikan banyak kesan dalam penilaian ahli hadis. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya pun sumbat-sumbat hidung saya. Kadang tak suka nak cakap pada hari ini. Tapi terima kasih kerana hadir pada hari ini tuan-tuan. Dan saya sangat gembira, sambutan pada hari ini sangat baik. Dan tak menyangka actually. Saya ingat paling datang cuma 2-3 orang aja. Tak apalah kita sembang-sembang. Tapi kerana ramai macam ni, gemetar juga. Alhamdulillah saya buat homework dulu di rumah. Kalau tak habislah. Okay, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.